apabila Allah nak menzahirkan hakikat kemuhammadannya. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam program bulanan kita yang kita dah mulakan hari itu dengan tajuk Al-Hanabilah Al-Judud, dan kita telah dedikasikan program ini untuk membincangkan topik-topik yang berkaitan dengan aliran-aliran pemikiran ataupun isu-isu yang berkait dengan manhaj ataupun aqidah. Dan tajuk yang anda pilih untuk dibahaskan pada sesi yang kedua ini ialah yang anda berikan nama tentang Neoplatonisme dan pengaruhnya dalam ajaran mistik kesufian. Satu fokus kajian terhadap amalan kesufian alam Melayu. Secara ringkasnya tajuk ni kita nak bincangkan pengaruh luar Islam terhadap amalan tasawuf, yang mana dia bukanlah spesifik kepada alam Melayu, tapi lebih khusus yang kita nak fokus ialah pada masyarakat kita. Dan kenapa namanya Neoplatonisme? Neoplatonisme, kalimah neo ni maksudnya baru, ya? Ialah macam kata perkataan, dan neo adalah asal pada perkataan new. Okey. Jadi disebut juga dengan Neoplatonism. Jadi neo adalah baru, Platonisme ataupun Platonism nisbah kepada Plato, Aflatun, dan dalam bahasa Arab disebut Al-Aflatuniyah Al-Muhdathah. Al-Aflatuniyah Al-Muhdathah. Maksudnya ialah satu aliran falsafah yang berteraskan kepada tafsiran Plotinus, nisbah kepada Plotinus dan pengikutnya terhadap ajaran Plato dan Aristotle. So kita ada satu tokoh nama dia Plotinus, ataupun dalam bahasa Arabnya disebut Afluti, dan dalam bahasa Inggerisnya Plotinus, dan pengikutnya bersama pengikutnya mereka ini beriman ataupun menganut ajaran Plato. Okey. Jadi bila mereka menganut ajaran Plato, mereka menggagaskan tafsiran terhadap ajaran Plato tadi, dan juga ajaran Aristotle, kerana Aristotle adalah murid kepada Plato. Maka mereka cuba untuk mewujudkan satu gabungan di antara ajaran Plato dengan Aristotle, walaupun pada asalnya Aristotle dengan Plato berbeza. Sebab itu dalam lukisan yang famous tentang ahli falsafah yang anda share dekat status WhatsApp itu, gambar Plato dengan Aristotle dia beza dari sudut warna pakaian dan dari sudut arah tangan, kan? Plato digambarkan memakai baju yang bersifat fiery, warna api, dan menunjuk ke langit, manakala Aristotle pakai baju yang bersifat bumi, bersifat biru dan air dan tanah, ya, dan tangannya menunjuk ke tanah, ke bumi. Kerana Plato bagi dia ajaran hakikat itu adalah sesuatu yang di luar daripada
alam fizikal. Berbeza dengan Aristotle yang mengatakan hakikat walaupun berbeza dengan alam fizikal, tetapi dia ada bersama dengan alam fizikal. Dan ini kita akan lihat nanti pada penjelasannya. Dan ajaran ini bermula pada abad ke-3 Masihi. Ajaran Neoplatonism ini bermula pada abad ke-3 Masihi. Nabi SAW diutuskan Allah Ta'ala pada abad ke-7 Masihi. Nabi lahir pada abad ke-6. Jadi kita kena set dalam minda kita lah. Okay, Islam abad ke-7 tahun 600 Masihi. So dia Platonism, Neoplatonism ni mula 245 Masihi. Tapi dia dah lepas daripada zaman Nabi Isa AS. Maknanya dia adalah falsafah yang agak baru berbanding falsafah Plato dengan Aristotle. Falsafah Yunani bermula pada abad ke-5 sebelum Masihi. Sebab Thales meninggal pada tahun 400 lebih sebelum Masihi, sebelum kelahiran Nabi Isa AS. Berdasarkan kalender Christendom lah, kalender BC, before Christ dengan AD, Anti Domini. Jadi maknanya falsafah Neoplatonism ini bermula di mana? Dia bermula di Mesir. Okey. Sebab Mesir ialah ardul falsafah, the cradle of philosophy. Okey. Dan kita tahu bahawa kerana Plotinus dia berguru kepada tok guru dia bernama Ammonius Saccas. Dan Ammonius Saccas ni ahli falsafah besar di Mesir yang mewarisi falsafah Mesir lah. Dan kita tahu Fir'aun adalah king philosopher, Malik al-Failasuf. Okay. Dan Plotinus ni dia orang Suyuti, orang Asyut. Jadi dia adalah orang Mesir. Tapi pada usia dia 40 tahun ataupun 30 tahun dia 40 tahun dia pindah pergi ke Yunani, ke Greek. Jadi dia mula mengembangkan ajarannya di sana. Dan kita kata ajaran Neoplatonism ini bermula pada abad ke-3 Masihi, iaitulah 245 Masihi dianggarkan. Menjelang abad ke-6 Masihi, semasa penutupan akademia. Akademia ni adalah pusat pengajian falsafah yang digagaskan oleh Plato, ya, dan telah ditutup oleh Kaisar Caesar, Maharaja Rom, Justinian pada tahun 529 Masihi. Pasal apa ditutup? Pasal of course lah, falsafah bercanggah dengan agama. Okay? Dan mungkin Kaisar ni boleh kita kata dia pun punya Kristian punya Salafi lah, kan? Dia tak nak falsafah. Dan falsafah tu boleh dilihat menggugat kepercayaan agama. So bila Roman Empire memeluk Christianity, memeluk Nasraniyah, dia pun melihat falsafah ni adalah pagan, ajaran penyembah berhala, ajaran Fir'aun. Okay. Jadi akademia diarahkan tutup. Tetapi kita dapat lihat menjelang pada tahun 529 Masihi, penutupan akademia ini, ya, falsafah Neoplatonisme ini telah pun menjalar ke serata Syria dan Iskandariah dan Athena. Ya. Ini adalah kita kata ardul falsafah, Syam, bumi Syam, terutama sekali Syria, yang mana itu adalah pusat empire Rom, Byzantine. Ibu negara Byzantine ialah Damaskus, tempat bertakhtanya Maharaja Rom ataupun Byzanta, apa nama, Eastern Roman Empire. Dan Iskandariah, of course, dia adalah Maulidil Falsafah, tempat kelahiran falsafah. Diasaskan oleh Alexander the Great, Iskandar Al-Maqduni, ya. Dan Iskandar telah membentuk apa yang kita sebut sebagai budaya Hellenistic tradition, ya. Dan menggabungkan ajaran Greek, menyebarkan pahaman orang Greek dan digabungkan dengan ajaran tempatan, kearifan lokal.
Okay, Ustaz Din sila tu. Ustaz Din suka kan kearifan lokal yang orang selalu sebut lah kan, macam Islam Nusantara kan, apa semua ni dia panggil gabungan di antara ajaran luar masuk, kita gabung dengan kearifan lokal. So itu yang dibuat oleh Iskandar. Dan kita tahu Iskandar adalah murid kepada Aristotle kan. Jadi sebab tu kalau logik orang Sufi, kalau Iskandar adalah Zulkarnain, maka Aristotle adalah Khadir lah kan. Sebab Khadir yang di riwayat mereka, wallah mana kita tak ada riwayat sahih tak cakap macam itu, tapi mereka percaya Khadir itu yang adalah yang menemani Zulkarnain, okay? Untuk pergi ke Ma'ul Hayah, untuk mencari apa yang disebut sebagai dipanggil apa, Ma'ul Hayah ni, air untuk hidup selama-lamanya. Fountain of apa? Fountain of apa tu lah, apa yang tak apa macam dalam cerita, betul, cerita Pirate of the Caribbean. Kan dia cari benda tu kan, Fountain of Life ke apa kan nama dia. Jadi dia kata Khidir ni minum air tu, jadi dia hidup selama-lamanya. Kan. Tapi itu semua cerita-cerita mengarut lah, cerita dongeng lah, tak betul pun. Jadi dan sebab tu dia kata Socrates ada Luqman Al-Hakim dan seterusnya kan. Ada buku dulu jual dekat Popular, famous juga kan buku tu. Tapi benda tu tak ada bukti dari segi dalil. Dan falsafah ini mempengaruhi kemudiannya ajaran Kristian, dan akhirnya mempengaruhi ajaran Islam. Dan falsafah Neoplatonisme mendapat penyegaran baru dan tafsiran baru di tangan Al-Farabi, Abu Nasr Al-Farabi. Okay? Sebab itu dia dianggap sebagai Al-Muallim Al-Thani, the second teacher, the second grandmaster bagi filosofi. Okey. Itu dari segi pengertian. Dan ini adalah pengasasnya. Tak tahulah sculpture dia buat ni kan macam-macam. Betul tak betul wallahu a'lam. Tapi dia berkata ni sculpture ni menggambarkan muka Plotinus lah. Okey. Pengasasnya adalah Plotinus yang hidup pada 204 hingga 270 Masihi. Dia dilahirkan di Asyut, Mesir, sekampung dengan Imam Suyuti lah. Okay? Dan berguru dengan Ammonius Sakas yang kita sebut tadi selama 10 tahun. Dan kemudian dia pergi mengembara ke Farsi, Iran maksudnya. Seterusnya pada usia 40 tahun menetap di Rom. Dan jadi anak anggarkan kalau kita kata dia belajar dengan Ammonius Sakas selama 10 tahun, dia mula belajar falsafah 30 tahun, as recommended by Plato. Plato dia ada had umur untuk belajar falsafah 30 tahun. Dan dia mula mengajak, sepanjang dia mengajak 40 tahun dia menetap di Rom, di 10 tahun dia mengajak mazhab tok guru dia, Ammonius Sakas. Dia tidak mengajak mazhab dia sendiri. Tapi sampai umur dia 50 tahun dia mula menjadi mujtahid dalam falsafah dan mula membentuk tafsiran dia sendiri. Okey. Dan karyanya yang paling agung adalah The Enneads, At-Tasu'at, kerana anak murid dia Phosphorus ataupun Papyri, susun dia bahagi kepada 9 bab ataupun 9 bahagian. Satu bahagian tu ada beberapa bab. Jadi disebut Tasu'at, The Enneads. Dan tentulah muridnya yang paling setia adalah Papyri. Dan dia telah meninggal dunia dalam uzlah pada 270 Masihi di Campania, sebab dia menjadi wali majdzub. Okay? Berdasarkan riwayat anak murid dia lah, dia telah mencapai martabat ittihad ataupun bersatu dengan Tuhan, sama juga macam Buddha, macam apa. Okay? Dan Plotinus ini, kitab dia, The Enneads, kita akan sebut nanti, adalah di antara kitab falsafah yang paling berpengaruh dalam dunia Islam, dan diterjemahkan pada zaman Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad akan erat kitab ini, walaupun Imam Ahmad tak sedar. Dan siapa pun tak sedar. Even orang yang terjemah tu pun tak sedar. Tapi Plotinus adalah the real
culprit. Dia inilah sebenarnya. So kalau kita baca perkataan ahli falsafah atau ahli kalam, dia sebut Aristotle berkata, diriwayatkan daripada Aristotle kata sekian, Aristotle buat sekian. Maksud Aristotle ialah Plotinus. Sebab apa jadi macam tu? Kita akan sebut. Okey, ini adalah gambaran kitab dia dan beberapa terjemahan dia. Okey, dan kalau kita lihat yang ni, Aflutin 'inda al-Arab ini ialah tahqiq Abdul Rahman Badawi, dan ini dia adalah tahqiq kepada cetakan terjemahan awal yang diterjemah oleh Abdul Masih Ibn Na'imah Al-Himsi, penterjemah kepada Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Kita tahu Khalifah Mu'tasim adalah adik kepada Al-Ma'mun, dan Khalifah Mu'tasim dia yang sebab Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih. Dan penterjemah Darul Hikmah masa itu atau Baitul Hikmah masa itu ialah di antaranya Abdul Masih, tentulah dia orang Kristian, Abdul Masih bin Na'imah Al-Himsi, dan dia telah menterjemah kitab ini, sama ada sengaja atau tak sengaja, wallahu a'lam, macam mana berlaku kesilapan. Dia kata ini kitab Aristotle dan diterjemah dengan nama Utologia Aristo, The Theology of Aristotle. Dan terjemahan itu diberi kata pengantar. Bila kita buat terjemahan saya kita beri kata pengantar. Kan diberi kata pengantar oleh Abu Ya'qub Al-Kindi. Abu Ya'qub Al-Kindi, the first philosopher. Orang Islam pertama yang jadi ahli falsafah ialah Al-Kindi, falsafah Arab. Sebelum dia tak ada, semua orang Kristian. Dan Al-Kindi datang daripada Mu'tazilah, dan dia sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ini adalah terjemahan yang sikit baru daripada teks Latin oleh siapa ni? Farid Jabbar. Mungkin orang Iran mana rasa. Okey, ataupun orang wallahu alam. Sebab dia dicetak di Lebanon ni. Tasu'at Aflutin. Ada ini juga, ini terjemahan, ini cetakan orang Syiah, dan dia ada ta'liqat Qadhi Sa'id Qummi. Qadhi Sa'id Qummi. Dan ini menarik, cetakan ni menarik sebab di hujung tu dia datang ke riwayat hadis Nabi tentang Aristotle. Kalau Aristotle hidup, tentulah dia akan ikut aku, kata apa macam-macam lah kan. Nabi puji Aristotle macam-macam dia. Jadi tapi ni terjemahan Syiah, jadi dia ada tambahan-tambahan dia sendiri. Dan ini yang translation English lah, diterbitkan oleh Cambridge University Press. Dan Plotinus punya gerakan Neoplatonism ini akan mempengaruhi dari sudut akidah, dari sudut ibadah, dan especially untuk zaman kita, dia adalah falsafah yang paling berpengaruh dalam sains moden. Sains moden, especially dalam benda-benda yang berkaitan dengan kosmologi. Especially heliocentric lah. Okay? Sebab nanti bila Galileo Galilei akan letakkan matahari di tengah, menggantikan bumi dalam dia punya kosmologi, itu adalah kerana dia beriman dengan Plotinus, kan? Yang mempengaruhi dia, paradigm dia. Of course, itu based on mathematical calculation, tapi adalah pengaruh-pengaruh pemikiran yang tertentu juga. Okey. Dan ini dan Plotinus ni ada ramai murid dan pengikut-pengikut yang mengembangkan ajarannya. Walaupun menariknya, Plotinus ini tidak ada terjemahannya yang ekstensif dalam tabaqat kitab ahli falsafah yang dikarang oleh orang Arab, sama ada orang Islam ataupun orang Kristian daripada kalangan Darul Hikmah, Baitul Hikmah. Tidak ada. Yang dalam Al-Milal wan Nihal, Asy-Syahrastani ada buat bab Hikmah Al-Syekh Al-Yunani, dan dia masukkan di situ sejumlah ambilan daripada Tasu'at. Jadi dia hanya kenal Plotinus ni sebagai Al-Syekh Al-Yunani. Okay? Jadi mereka tak kenal Plotinus, yang itu yang lawak. Nak kata lawak, tapi ni qudratullah, Allah Ta'ala jadikan macam tu.
Mu'tazilah akan ambil daripada Plotinus. Jahmiyah kita akan tengok Jahmiyah adalah orang pertama yang akan menggencarkan ajaran Plotinus. Kemudian ajaran Plotinus akan dikembangkan oleh Al-Farabi, oleh Ibn Sina, oleh Abu Hamid Al-Ghazali, oleh Ar-Razi. Kemudian Ikhwanus Safa wa Khilanul Wafa, ya? Sehingga dan Ismailiyah akan, akidah Ismailiyah is 100% Neoplatonism, Neoplatonism. Walaupun sekarang mereka dah tahulah itu adalah Neoplatonism, so mereka mengakulah mereka Neoplatonism. Tapi masa terbentuk itu tidak ada orang kenal Plotinus. Kan, dan ini yang menarik perhatian, macam mana dia ni Allah Ta'ala bagi kepada dia macam syaitan. Kan, kita tak sedar kan, syaitan duk bisik kita macam-macam benda kita ikut buat, tapi kita tak sedar, kita tak rasa apa benda tu datang daripada syaitan kan. Tapi Plotinus ni dia macam syaitan kan. Dia bisik dekat umat Islam segala khurafat yang kita duk belajar ni, segala amrun i'tibari ke apa semua ni kan. Jadi dia tu sebenarnya macam amrun i'tibari kan. Jadi orang tak sedar dia ada di situ, tapi dia berwajahkan Aristotle. So kita dapat lihat murid-murid dia Aemilius Papyri. Papyri dikenali sebab dia yang akan menyusun Al-Maqulat, Al-Maqulatul Ashar, 10 categories, dan disyarahkan oleh dia. Dia akan syarah Maqulat Aristotle, dan dia juga akan susun dikatakan Kulliyat Khamsah dan sebagainya. Dan famous kitab Isagogi, ya, orang yang mengaji mantik semua akan mengaji Isagogi, ya. Jadi anak-anak murid dia dikenali. Iamblichus akan menjadikan suluk sebagai kemuncak falsafah. Jadi dia akan masukkan amalan disebut sebagai terji, ataupun yang kita panggil sekarang sebagai suluk lah. Suluk dia seorang-seorang tak makan daging 40 hari, ya. Itu datang daripada Iamblichus. Hypatia ni perempuan, dan dia adalah di fasa terakhir. Dan pada masa itulah, kalau kita tengok Hypatia ni berlaku pertemuan antara orang Kristian dengan Neoplatonism, sebab mereka dianggap sebagai pagan, penyembah berhala. Maka Hypatia ni telah dibunuh. Jadi dia dianggap sebagai lambang perjuangan falsafah. Plutarch of Athens ini bukan Plutarch yang sejarawan, ini Plutarch ahli falsafah. Syrianus dan Proclus. Ini Proclus mesti juga. Proclus juga kitab dia akan diterjemah. Banyak juga bahagian daripada kitab itu akan diterjemah ke dalam bahasa Arab dengan tajuknya Al-Kalam fil Khairil Mahd, perbincangan tentang kebaikan mutlak Tuhan, ya. Dan kitab dia juga sama akan diterjemah ke bahasa Arab dan dibubuh nama Aristotle. Dan siapa pun tak sedar. Tapi Proclus dikenali nama dia. Ibn Taymiyah sebut banyak kali dalam Syarah Asbahaniyah dan sebagainya. Proclus tu Proclus lah kan. Dan Syahrastani sebut nama dia Proclus, sebab dia yang datangkan hujjah keqidaman alam. Alam ni tidak ada mula. Okey. Tapi kitab dia betul-betul dia tulis tidak juga akan diterjemah dan dinisbah kepada Aristotle. Okey. Jadi Papyri ataupun Phosphorus akan dikenali, namanya akan disebut. Kita akan jumpa nama dia dalam kitab Ibn Taymiyah, dalam kitab Mantiq akan disebut banyak kali. Proclus juga akan disebut dengan fasih. Tapi Plotinus tu sendiri tak. Ammonius ini datang lepas dia. Simplicus juga, ini juga orang yang banyak mensyarahkan. Simplicius ini adalah orang yang banyak mensyarahkan kitab-kitab Aristotle. Oleh Theodorus ni semua nama-nama murid-murid dia lah. Okey. Ajaran Neoplatonism ini, dia ajaran yang berteraskan ataupun menggabungkan sejumlah falsafah sebelum dia. So kita dapati dari segi sumber masadir ajaran Plotinus, tentu sekali ajaran asas dia adalah Platonism. Dia pun jadikan Plato sebagai sandaran utama. Dan sebab itu nanti Whitehead akan kata
falsafah barat adalah footnote kepada falsafah Plato. Dan itu betul. Dan ramai orang sepelik, macam mana dia kata footnote kepada Plato sedangkan nama Aristotle yang akan diulang-ulang sebut. Kita kata dalam konteks orang Arab ataupun orang Islam, walaupun nama Aristotle diulang sebut, tetapi yang mereka maksudkan Aristotle itu ialah Plotinus, dan Plotinus mengulang ajaran Plato, kan? Dan di barat kita akan tengok tokoh-tokoh ahli falsafah dia pada abad ke-19, abad ke-20 ya, akan begitu teruja dengan ajaran Plato ya. Sama ada sebagai lawan kepada Plato ataupun yalah, Aristotle sendiri anak murid kepada Plato memunculkan diri dia ataupun menaikkan nama dia sebagai orang yang bercanggah dengan tok guru dia. Jadi dia banyak lawan idea-idea tok guru dia. Jadi sebab tu orang kenali dia. Jadi sama ada naik itu sebab sokong Plato ataupun sebab lawan Plato, orang kenal awak. Macam ya lah, maksudnya Plato tu jadi dia punya sasaran ghalat. Khalif imma tukhalifu fatu'raf wa imma tansurhu fatushhar. Kan, sama ada kau lawan dia jadi kau akan famous, ataupun kau sokong dia kau akan masyhur. Kan, mana-mana satu. Kalau kau tempel diri kau dekat Plato, kau dapat nama lah. Maksudnya macam tu. Aristotle juga, dan banyak, especially Proclus, Simplicius, apa semua ni, mereka ni akan banyak syarah kitab Aristotle, dan itu menyebabkan orang anggap mereka ni adalah pengikut Aristotle. Ahli falsafah yang terawal yang akan kesan benda ni ialah Ibn Rushd Al-Hafid. Suatu nanti Ibn Rushd Al-Hafid akan banyak sanggah Ibn Sina. Mungkin sebab Ibn Rushd dapat mutala'ah kitab-kitab Aristotle yang secara direct, bukan melalui perantara syarahan Neoplatonis. Jadi sebab itu nanti Ibn Rushd akan dianggap the real pensyarah sebenar kepada ajaran Aristotle based on Aristotelian idea, bukan dari sudut pandang Plotinus. Sebab itu nanti dia akan digelar sebagai Asy-Syarih. Dan tentu sekali Plotinus dalam ajaran dia melihat Plato bukan sekadar ahli falsafah biasa, tetapi Plato the divine. Plato the divine. Sebab Plato dianggap orang yang menitik beratkan sisi kesufian. Dan ini kerana ajaran Plato berteraskan kepada Pythagoras. Dan Pythagoras dianggap sebagai sama ada nabi ataupun tok wali, ataupun yang penting dia ada keramat lah. Pythagoras. Okey, dikatakan kaki dia emas dan dia roh dia berpindah-pindah dari satu jasad ke satu jasad. Ya, jadi Pythagoras dianggap sebagai orang yang mistik. Dan dia akan, pasal Pythagoras datang ke Mesir dan dia belajar dengan saharah, tukang-tukang sihir ya, yang biasanya saharah dikenali sebagai ashab Sulaiman, kan? Ya, orang Melayu kan nak panggil hantu raya pun dia kata, datanglah engkau kepada aku, akulah Raja Sulaiman, kan? Dalam jampi nak panggil hantu raya, kan? Normal lah. Ni sebuah kan cerita. Sang Kancil pun cerita Raja Sulaiman. Kan, gong Raja Sulaiman, tapak Sulaiman, semua Sulaiman lah kan. Itu normal lah, kan. Tongkat Nabi Sulaiman, cincin Nabi Sulaiman, kan. Luqmanul Hakim dikatakan sebagai orang yang ada buku sihir, kemudian nanti malaikat akan koyak kitab dia, dibuang ke laut. Jadi ada yang hanyut mai dekat pantai Nusantara dan bomo akan ambil, macam lah, kan. Cerita macam tu, kan. Jadi menempel diri kepada itu. Allah Ta'ala kata, sebab tu dalam Al-Quran datang penjelasan Nabi Sulaiman tidak buat sihir, kan. Al-Quran ni dia akan betulkan fakta-fakta sejarah yang diselewengkan oleh orang Yahudi, oleh orang apa semua ni. Jadi sebab itu ajaran Plato dilihat berbentuk mysticism, ajaran yang bersifat kesufian. Dia tidak sekadar ajaran yang bersifat rasional, tetapi ajaran yang bersifat qalbu, iradah, zauq, berteras kepada rasa.
Bagi mereka hakikat yang mutlak, hakikat yang terakhir tidak boleh disingkap dengan perdebatan rasional, tetapi menerusi rasa. You kena tinggalkan jasad, you kena biar roh itu pergi kepada asalnya, kembali kepada Tuhan. Occultism. Occultism ni maknanya sihir, occult science, ya? Sebab mereka percaya kepada kehidupan cakrawala, ya? Maksudnya bulan ni ada nyawa dia, Mushtari, Zuhal, Zuhrah, Uttarid, ya? Matahari, bumi, tumbuh-tumbuhan, ya? Jadi dia percaya semua benda ni ada nyawa, dan kalau kita boleh kontak dengan dia punya ruh, maka kita akan dapat apa yang kita kehendaki. Jadi bagi mereka sihir adalah cara untuk kita dapat apa yang kita nak daripada Tuhan. Sebab Tuhan nanti dalam konsep Plotinus ni, dia tak mendengar, tak melihat, tak tahu apa, tak ambil kisah. Dia statik, dia memang dia saja hidup dia, tak ada kisah pasal apa pun. Kan? Jadi macam mana kita nak kontak dengan Tuhan yang macam itu? Perlu kepada kontak dengan cakrawala langit yang dianggap sebagai tempat tersimpannya ar-ruhul kulli ataupun nos, akal kulli yang disebut nanti sebagai logos. Okey, so ini adalah kita kata dia punya sumber ataupun masadir ajaran Neoplatonism keseluruhannya. Ini dia punya susun atur akidah yang penting. Pertama sekali ialah kepercayaan kepada Tuhan. Bukan Tuhan, Tuhan. Tuhan. Kan? Lebih kurang macam Tuhan lah. Tuhan. Paling ingat macam tu kan? Tuhan. Kan? Tuhan maksudnya the one. Al-Ahad. Kan? Tapi dia ni, the one ni, dia adalah satu entiti yang tidak ada nama, tidak ada rupa, tidak ada tempat, tidak ada masa, tidak ada apa-apa. Dia adalah tidak, negatif semua. Okay? Sebab dia simple, dia tak boleh ada apa-apa, dia hanya ada dia. Sebab itu nanti bila ajaran ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, macam mana kita nak panggil Tuhan? Tuhan ini akan dirujuk sebagai Huwa. Atau nanti Al-Ghazali akan kata La ilaha illallah untuk orang awam. Untuk orang yang dah masuk suluk, La huwa illa huwa. Jadi kalau nak sebut Tuhan, kena sebut Hu. Okay. Pasal datang daripada Tuhan ni, kan? Daripada hand ni turun pergi kepada akal ataupun nos ataupun ruh. Sebagai orang terjemah ruh, ada kata akal, logos. Okay? Jadi Tuhan dia tidak mencipta, tidak apa, tapi dia melimpah. Ini kita akan tunjuk rajah dia sehari. Kepercayaan kepada jiwa, nafs, dia panggil universal soul. Dalam istilah orang India, Hindu, dia panggil Brahman. Dalam kita ada Atman. Sama konsep dia macam tu juga. Alam ni ada universal soul, Brahman, tapi dia tak panggil Brahman, dia panggil Suki ataupun Suki lah, fizik kan. Jadi dia jiwa, soul, tapi bukan soul kita individu, tapi soul individu ni akan balik kepada satu ruh ataupun an-nafsul kulliyah, jiwa universal yang merupakan jiwa alam, yang orang Melayu akan terjemah sebagai semangat. Semangat padi, semangat sungai, semangat. Patah kalau sakit, patah semangat. Jadi macam mana nak bagi sembuh, kena patri balik semangat supaya lekat. Ini kepercayaan yang kita kata bersifat masyrik ke barat, ke timuran. Dia kepercayaan yang ada pada agama Fir'aun. Kita tahu tadi Plotinus datang daripada Mesir. So ini adalah kepercayaan Fir'aun, ajaran Fir'aun. Okay? Aqidah Fir'auniyah. Kepercayaan kepada kewujudan benda, jisim, alam ajsam. Kita ni lah alam nampak, alam mahsus yang datang daripada, yang menjelma daripada Tuhan. Kemudian jiwa tadi pergi masuk ke dalam jisim. Wujud secara tertib menurun, maksudnya daripada Tuhan turun sampai kepada alam mahsusat.
Dan kalau nak balik kepada Tuhan, kena menaik daripada badan, kita kena keluar, kita kena tinggalkan. Jangan makan, jangan minum, jangan buangkan nafas. Dalam ajaran sufi kan dia ada tahan nafas. Tu zikir nafas bangunlah. Tapi dia memang ada kan, sehari sekali dia nafas. Allah dia tahan juga lah kan. Itu bohong kata. Kan nafas tahan sekali apa mampu ya. Kan. Jadi adalah maksudnya sampai ke tahap nanti dia mematikan diri. Maksudnya tak makan, berlapak sampai mati. Jadi bila mati itu dia anggap telah mencapai fana, ittihad, bersatu dengan Tuhan. Dalam agama Buddha kita ada istilah nirvana, dalam Hindu kita ada moksha, dalam Sikh kita ada moksha dan seterusnya. Okey. Dengan cara apa? Uzlah dan fana. Uzlah mengasingkan diri macam tadi, Plotinus di akhir hayat dia dekat nak mati, dia tinggal semua, pergi duduk seorang-seorang sampai dia mati. Keabadian jiwa yang kembali bersatu dengan Tuhan. Jiwa adalah azali dan abadi. Ruh bukan makhluk, tidak dicipta. Ruh memang sedia ada. Ruh adalah Tuhan, adalah ilahun azim, dia kata, Tuhan yang maha agung daripada Tuhan-Tuhan yang ada. Dan ruh ini tidak akan musnah, tidak pernah rosak, tidak akan, dan seterusnya lah. So ini gambaran dia, ataupun lebih jelas kita tengok dekat sini. Yang anda ambil daripada buku kan, dalam bahasa Arab terjemahan. Atau nampak Al-Wahid tu Tuhan turun kepada Al-Aqal. Dalam akal tu nampak dah ada bentuk bulat, 4 segi, segitiga. Ini dia panggil misal, the forms ataupun the ideas. Okey, sebab dalam ajaran Plato, umur i'tibariyah, wujud dalam akal. Bukan akal ini, akal sana yang Plato tunjuk ke atas tu. Kan, masa Plato tunjuk dalam gambar tu kan dia tunjuk ke atas. So akal tu di atas, bukan di sini. Bukan akal dalam kepala. Kan? Okay? Jadi apa benda pun yang kita panggil sebagai kulliyat, universal. Okay, macam meja ni kan bentuk dia apa? 4 segi. Kan? Tapi ni meja. Kita nak 4 segi yang 4 segi, yang tak ada rupa, tak ada bentuk. 4 segi saja. Kan? Ataupun contoh, kita kata kita kena berlaku adil. Adil tu apa? Kan? Adil tak ada. Yang dia adalah kita nak kata mereka nak mencari benda kita sebut sebagai benda yang dipanggil sebagai universal, kulliyat. Dan ini sangat penting. Akidah tentang status kewujudan kulliyat inilah yang akan menentukan pemahaman sesuatu aliran terhadap sifat Tuhan. So masalahnya bila kita sebut tangan Allah, tangan makhluk, dia pun tak faham Allah ada tangan dia sendiri, kita tangan kita. Dia tak faham kita. Dia faham Allah kita. Lepas tu tangan. Di sini tangan. Tangan ini adalah benda yang kulli, yang wujud dalam akal. Jadi kalau kita kata Tuhan ada tangan, Tuhan dah share dengan kita pada ketanganan. Sama juga pada pendengaran, penglihatan. Semua benda lah yang Mu'tazilah akan nafi nanti sebab konsep ini. Konsep keesaan Tuhan, the one, Al-Wahid. Lepas tu nanti bila Imam Ahmad akan bagi contoh pokok kurma, kan, pokok kurma ni ada batang, ada akar, satu. Ini satu yang kami faham. Biasanya Mu'tazilah nanti bila dia sebut Allah Al-Wahid, Al-Ahad, dia faham Al-Ahad ini. Dan nanti bila dalam tafsir Suratul Ikhlas, bila dia sebut Ahad, Ahad ialah ini, Ahad Tuhan ni. Bukan Ahad yang dipahami oleh orang Arab. Okey. Jadi daripada wahid ini, dia kata wahid ni sempurna. Bila dia sempurna, dia melimpah. Dia faid, dia panggil teori emanasi, emanation. So dia tak mencipta, dia tidak ada kehendak, dia tak ambil tahu. Tetapi sebab dia adalah benda yang sempurna, dia melimpah. Perumpamaan yang dia akan guna ialah cahaya
dengan matahari, dengan bulan. Okey, dia kata kita ada cahaya kena kat matahari, matahari limpah ke bulan, bulan limpah mai ke sini. So di sini nanti akan datangnya konsep Nur Muhammad. Okey. Dan kenapa matahari mesti duduk tengah dalam sistem kosmos? Kenapa kena duduk dekat sistem suria, bukan sistem bumi atau sistem bulan atau sistem apalah? Kenapa mesti sistem matahari? Sebab matahari itu dia anggap sebagai ilah, kan? Sebagai sembahan yang besar. Okey. Jadi akan melimpahkan jiwa. Tengok kata turun mai dekat nafs, di bawah nafs, nafsul alam, nafsul kulli, jiwa yang orang Melayu panggil semangat. Okey. Dan jiwa ini kemudiannya, jiwa ni dia pergi masuk ke dalam alam material, alam jisim, alam ajsam. Dia kata jiwa ni kesalahan, dia buat satu kesalahan, dia pergi masuk. Jadi kita ni memang masuk dalam badan ni. Kita bukan badan ni dia. Jadi bila dia masuk dalam badan ni, dia merana, dia terpisah daripada bapa dia. Jadi Tuhan ni dia panggil bapa. Kita sebagai anak, daughter kepada Tuhan, kan? Lepas tu Ibn Taymiyah nanti akan kata, ahli falsafah mengisbatkan bagi Allah Ta'ala banat wa bani, kan? Dan nanti Ibn Sina akan jadikan jiwa ini ialah al-malaikah. Akal ada 10 akal, dia kata. Dan itulah 10 malaikat. Kenapa kita hafal 10 malaikat, bukan 20, bukan 30? Kan sebab Ibn Sina bagi 10 malaikat, 10 akal. Kan dia nak fikir lama pasal apa 10. Lepas tu baru teringat, oh Ibn Sina 10 akal. Kan, jadi pengaruh Ibn Sina tu pergi dekat Asy'ariyah. Okey. So ini dia punya konsep. Jadi bila nak balik, tengok yang hitam tu kan, macam mana orang ni, manusia ni tadi, dia nak balik ke Tuhan. Pasal apa dia sudah merana lah, terperangkap, terkurung dalam jasad. Okey. Jadi dia pun sudah rindu, syauq kepada bapa dia. Itulah Tuhan. Okey, the one. Dia nak balik. Macam mana nak balik? Dia kena keluar daripada jasad. Dia kena cabut. Orang zaman dah dia ada istilah baru, dia panggil astral projection. Kan, modern sikit. Tak kira lah apa nama. Dulu orang sufi panggil urujan, mi'raj, macam Nabi. Jadi orang sufi ni dia boleh mi'raj, boleh keluar roh dia pergi naik ke atas arash. Lepas tu dia duduk atas arash tu. Kan macam satu orang sufi tu kata, aku naik sampai atas arash, cari tak jumpa. Lepas tu aku duduk, jumpa dia. Kan. Ataupun diibaratkan sebagai burung. Kan. Macam lagu dia tadi, 73, betul? Yang sampai hanya satu, sampai tu seorang-seorang saja. Kan, dan mereka nanti akan takwilkan ayat ati ila farda, kata seorang-seorang. Jadi burung tu terbang, dia pun sampai kat mana? Sampai kat cermin. Kan, dia kata kita nak cari raja burung, cari Tuhan lah, Tuhan ni. Kan, sampai tingkat cermin, dia tengok muka dia. So, siapa? Raja burung tu siapa? Dia lah. Cuma sebelum tu dia tak sedar bahawa yang dia cari itu adalah dia. Lepas tu dia berkata mencari diri. Kan? Dia kata mencari diri itu apa maksud dia? Inilah lihat, dia nak balik ke Tuhan ni, mencari diri. Pasal diri bukan dalam ni, diri di atas sana. Dia kena meloncat keluar macam burung terbang, burung pingai dia kata. 73 jalan dah sampai jalan. Satu jalan lah, betul? Megat Satwa. Dah sampai 30. Raja Simurak. Pasal dalam kitab Jawi lama, burung Ibn Arabi dia terjemahkan burung tu sebagai angka Phoenix. Tapi dalam kitab Jawi terjemah jadi burung merak. Kan, jadi merak tu tengok cermin, betul peluh jadi Nur Muhammad dan seterusnya. Okey. Itu perumpamaan lah, perumpamaan. Okey. Baik. So ini konsep, dalam ini konsep penting. Inilah asas ajaran dia. So Tuhan bukan pencipta, tetapi yang melimpahkan diri dia. Jadi dia kata Tuhan bukan sesuatu, tetapi dia adalah segala sesuatu. Lepas tu nanti Jahmiyah akan kata dekat Imam Ahmad apa? Allah laisa bi syai'.
Allah laisa bi syai' ni yang Mu'tazilah kata ke Imam Ahmad ni, inilah dia Tuhan. Sebab mereka akan ambil daripada terjemahan The Inyas. So bila Jahmiyah nanti akan kata dekat Imam Ahmad, Allah laisa bi syai', dan Imam tanya dia, halillah syai'. Imam Ahmad tanya dekat Jahmiyah tu kan, adakah Allah Ta'ala sesuatu? Is God a being? Kalau terjemah bahasa orang putih dia macam tu lah, is God a being kan? Jadi Jahmiyah tu nanti jawab dekat Imam Ahmad, God is not a being. Itu ayat dalam kitab Tasu'at Inyas. Sebab Inyas dah terima masa tu. Jadi Mu'tazilah akan ambil dan Jahmiyah akan ambil kitab Inyas ni untuk disebarkan kepada orang Islam. Tayyib. Okey, kita pergi. Ini sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan, dia tidak ada tempat, la makan, la zaman, tidak berzaman, tidak ada masa, la syak wala surah, tidak ada rupa bentuk, la ya'lam, tak tahu apa. Pasal apa? Dia simple, dia tidak perlu tahu apa-apa. Jadi dia tidak tahu, tapi dia juga tidak jahil. Lepas tu nanti bila Imam Ahmad tanya dekat Mu'tazilah, apa makna Allah Ta'ala Alim? Nama Allah Alim. Maksudnya jawab apa? La yajhal, tak jahil. Kan? Dia tak akan isbat ilmu. Pasal kalau isbat ilmu itu menafikan the simplicity of Tuhan. So Tuhan must be simple. Yang diterjemah ke dalam bahasa Arab Al-Wahid, mana Al-Basit, laisa bi murakkab. Kan kita belajar dalam tauhid ahli falsafah ialah menafikan tarkib. Ini maksud nafi tarkib ni. Inilah maksud tarkib. Maksudnya Tuhan ni dia tak boleh ada sifat yang banyak, tak boleh ada. Dia hanya satu. Dia tak ada sifat, tak ada rupa, tak ada bentuk, tak ada apa. So kalau dia tahu dan dia tidak tahu dan tidak boleh diketahui. Maksudnya kita tak boleh tahu. Lepas tu nanti Mu'tazilah kata Allah la yajuz an yu'lama minhu ba'dan wa yujhalu minhu ba'dan. Tuhan tak boleh diketahui daripadanya sebahagian dan jahil sebahagian. So dia tak boleh kamu kata kita isbat sifat makna tapi tak tahu kaifiat, tak boleh. Sama ada tahu semua atau jahil semua. Kan? Kalau you kata you tahu makna tapi jahil kaifiat, ini Tuhan sudah ada dua, murakkab. Kan? Jadi dalam konsep Tuhan tak boleh terima benda ni. Jadi sama ada you isbat, jadi you jadi musyabbihah, mujassimah, murakkibah, ataupun you nafi jadi mufawwidah. Selamat. Kan? Tidak dapat dikenali dengan panca indera. Ini yang disebut oleh Fakhr Razi, falyuhdith li nafsihi fitratan ukhra, itu daripada Inyas lah yang dia kata, Aristotle kata tu. Saya dah baca lah kitab Aristotle Metafizik, tak ada, tak jumpa. Tapi dalam Inyas bukan ada exact wording, tapi makna dia macam tu ada. Memang disebut oleh Plotinus. Okay? Bukan sesuatu, laisa bi syai' yang Jahmiyah sebut dekat Imam Ahmad tu lah. Awal dalam mula-mula dekat Ar-Rad 'ala al-Jahmiyati wa Zanadiqah, hujah pertama tu. Kan? Jadi bayangkan Plotinus ni pengaruh dia besar. Daripada ilmu kalam pergi kepada falsafah, pergi kepada sufiyah. So kita dapat tengok sekarang sifat-sifat Tuhan mempengaruhi pembentukan tauhid Mu'tazilah dan Jahmiyah. Dan memang ada jurnal akademik yang telah membuktikan Jahm bin Safwan memang ambil ajaran The Inyas. Memang dia ambil ajaran The Inyas. Kan? Maksudnya mungkin The Inyas itu telah sama ada Jahm ada kebolehan baca dalam bahasa Syria. Pasal kita tahu kitab tu diterjemah ke dalam bahasa Latin, ke dalam bahasa Greek lebih awal. Okey? Dan mungkin sebelum Ibn Naimah Al-Himsi terjemah, dah ada terjemahan dalam bahasa Arab. Cuma yang Ibn Naimah terjemah tu yang official version untuk dihadiahkan kepada khalifah, kepada putera mahkota ataupun anak khalifah. Kan? Jadi wallahu a'lam macam mana Jahm bin Safwan boleh dapat. Dan Ja'ad bin Dirham kita tahu dia memang mutala'ah kutub al-awal. Ja'ad bin Dirham memang belajar
belajar falsafah. Dan juga sebelum dia apa nama Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani memang confirm sebab dia sebut yutali'una kutubal awail, mereka mengkaji kitab-kitab orang terdahulu. Maksud kitab orang terdahulu ialah kitab ahli falsafah. Ini cuplikan daripada The English, yang bahasa Arab, terjemahan yang sikit moden. Tengok dia kata, innal wahida innama huwal asya' kullaha. Sesungguhnya yang Maha Esa adalah segala-galanya. Dia adalah semua benda. Tuhan is everything. Thumma innahu laysa syai'an minal asya', but he is not something. Dia adalah segala-galanya, tapi dia bukan sesuatu. Dia bukan being, bukan sesuatu yang ada. Betul Imam Ahmad kata, betul nanti bila Imam Ahmad tanya dia balik, kan, Jahmiyah akan jawab dekat Imam Ahmad, syai'un la kal asya', something that is nothing, being that is not a being. Imam Ahmad kata syai'un la kal asya' laysa bi syai', something that is nothing, nothing, being that is not a being, nothing. There is no existence. Okay? Itu tengok Imam Ahmad akan berhujah dengan ahli falsafah. Lepas tu dia kata, fa inna aslal asya'i kullaha laysa bil asya'i kullaha. Dia adalah asal segala sesuatu, tetapi dia bukan segala sesuatu. Bal inna hadhihi al asya' kullaha bima huwa alayhi fil mala'il a'la. Bahkan segala sesuatu ini masih lagi dalam dia. Okey? Sebab dalam martabat 7, cara nak faham ayat ni kita kena balik kepada martabat 7. Paling simple lah pasal dia ada banyak cara nak hurai. Ibn Arabi ada 100 martabat. Payah. Jadi nenek moyang kita, masya-Allah, bijaksana, ulama-ulama Melayu dahulu dia persingkatkan kepada 7 sahaja, senang. Kan? Jadi bila apa nama titik ba tu menjelma di bawah alif yang melintang, Nur Muhammad tu muncul, kan? Apa yang ada dalam Nur Muhammad? Nur Muhammad tadi ialah nos, akal, ataupun ruh kulli yang menjelma daripada Tuhan, kan? Tidak keluar daripada dia. Sebab tu nanti Ibn Arabi akan ulang, kita adalah ilmu Allah, kita adalah maklum Allah, dan kita adalah ilmu Allah. Jadi kita tak pernah keluar daripada Tuhan. Kita dalam Tuhan. Kan? Dia nak kata macam tu. Kan? Kita dalam Tuhan. Cuma kita ni dijelmakan, dinampakkan. Bila Tuhan tu menerangkan diri dia, datang satu hadis palsu, tapi ini teras satu wujud. Hadis ni hadis teras satu wujud, kan? Kuntu kanzan makhfiyya, aku adalah khazanah tersembunyi. Fa ahbabtu an u'raf, lalu aku nak dikenali. Kan? Itu nanti dia berkata Adam dalam Fususul Hikam, Ibn Arabi kata Adam adalah cermin Tuhan, cermin. Makna Tuhan cipta Adam rupa dia pasal Tuhan tak ada rupa, dia nak tengok rupa dia. Maka dia cipta Adam, maka dia nampak, oh ni lah aku. Tu maksud kita. Okey. Jadi Adam adalah rupa Tuhan dia. Kan? Jadi kita ni adalah rupa Tuhan. Nauzubillah min zalik. Dia kata tengok, zalika li anna al-wahida ma dama kamila. Kerana Tuhan ni disebabkan dia sempurna, fa innahu la yas'a wara syai'. Dia tidak mencari sesuatu, tidak memiliki sesuatu, tidak berhajat sesuatu. Fa innahu yafrid, maka dia melimpah. Dia melimpah, dia menyuluh cahayanya, buat kata Ibn Arabi. Wa huwa fayadanuhu huwa alladhi yubdi'u syai'an yakhtalifu anhu. Maka limpahannya itulah yang mewujudkan benda yang bukan daripada dia. Adapun sesuatu yang dicipta, amma syai'ul mubda' fa innahu qad yakunu qad iltafata ila al-wahid wa imtala'a minhu. Adapun kita ni, benda yang Tuhan cipta ataupun daripada Tuhan, bila dia melimpah, munculnya nos, ruh ataupun akal kulli, universal. Dan akal kulli ni pula dia duk memandang kepada wahid. Dia hanya tengok wahid, fokus dia kepada Tuhan. Kan? Pejamkan mata, fokus satu. Kan? Macam tu.
Itu dalam riwayat Nur Muhammad, dia kata apa? Dalam kitab Biharul Anwar Syiah kan, Nur Muhammad ni beribu-ribu tahun dia hanya duduk memandang kepada cahaya Arash. Inilah ayat dia. Kan dimasukkan ke dalam Biharul Anwar. Kan? Jadi Nur Muhammad, maksud dia bila dia kata Nur Muhammad tu duduk memandang kepada Tuhan. Jadi lepas itu cahaya tu melimpah ke malaikat, lepas tu melimpah ke Muhammad, Muhammad limpah ke Ali, lepas tu Ali limpah ke Ahlul Bait, Ahlul Bait limpah kepada kita. Kan? Jadi tak ada Habib, tak ada kita. Bayangkan. Kalau tak ada Mama Ghufran, manalah nak main. Manalah nak main mufti-mufti, kan? Tapi lawak lah. Tapi itu dia percaya terus. Macam mana otak dia pun macam tu. Macam mana kita kesian lah. Tapi macam mana dia pun tak sedar. Dia pun tak tahu. Macam bisikan syaitan. Dia kata tadi kan, kalau tak nanti macam syaitan. Dia bisik aduh lah, kan. Amma syai'ul mubda' فإنه يكون قد التفت إلى الوحي وامتلأ منه وأخذ ينظر إلى ذاته فأصبح هو الروح. Bila dia dah tengok tu, jadilah dia. Itu yang dalam kitab Melayu nanti dia akan translate kepada bila burung merak tu tengok cermin berpeluh. Kan? Itu maksud dia. Inilah orang Melayu kreatif sikit terjemahan dia. Pandai. Kan? Ini kearifan lokal. Okay? Kebijaksanaan orang Melayu dalam menterjemah the ayats. Fa asbaha huwa ar-ruh. Jadi burung merak tadi peluh, keluarlah ruh. Laqad ja'alahu wuqufahu 'inda al-wahid haqqan wa ja'alathu musyahadatuhu li dhatihi ruha. Sebab dia tengok Tuhan, duk tengok Tuhan, dia jadi hak, jadi Tuhan. Dan sebabkan dia sedar tentang diri dia, dia adalah ruh. Disebabkan ruh ni pula seperti Tuhan, maka dia meniru perbuatan Tuhan. Idh innahu yafidu biquwwatin 'azimah. Dia akan melimpah pula dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Kama anna al-wahid al-mutaqaddim alayhi kana qad istafadahu aydan. Thumma inna hadha as-sun'u al-munba'ith min adh-dhat innama huwa tahqiqun nafs. Daripada ruh tadi, bila dia melimpah, datanglah semangat tadi. Apa kita panggil ruh kulli atau jiwa alam, Brahman ataupun sebagainya. Allati tusbihu dhalikal amr, yang menjadi urusan itu. Ini perkataan Plotinus. Sebab tu dia kata di sini, innal asya' kullaha innama hiyal wahid idzan. Semua benda adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Kama annaha laysa lil wahid aidan. Tapi dia juga bukan Tuhan. Dari satu segi dia Tuhan, dari satu segi dia bukan Tuhan. Ini perkataan yang akan disebut oleh Ibn Arabi dalam khusus al-haqqul munazzah huwa al-khalqul musyabbah. Tuhan yang maha suci adalah makhluk yang maha tashbih. Nah, ini benda yang sama. Dia adalah Tuhan itu, kerana daripada Tuhan itulah dia keluar. Tetapi bukan Tuhan itu sendiri. Li'annahu innama amaddaha bil kiyan wa huwa baqin ma'a dhatihi fi dhatihi. Sebab Tuhan kekal macam itu, tidak berubah. Tuhan la yataghayyar, tak berubah. So ini satu cuplikan. Ini sama dia sebut Tuhan la yatajazza, tidak ada juzuk-juzuk. Wala yadkhulu fi adad, tidak masuk dalam itu. Kalau dalam kitab sifat 20 bila sampai perkataan sifat yang keberapa, wahdaniyah, dia kata Tuhan wahidun laisa bi'adad. Esa bukan dengan bilangan. Inilah wala yadkhulu fi adad, tak masuk dalam bilangan. Kan? Tapi dalam Quran la tattakhidhu ilahain ithnain. Kan? La taqulu thalatha. Ini thalatha lah ni. Inilah thalatha. Sebelum orang Islam, yang nanti Kristian akan translate kepada bapa, anak dengan Ruhul Qudus. Lepas tu dia kata apa? Laisa mahdudan, tidak terhad. Laisa lahu syaklun, tidak ada bentuk. La yantawi, laisa lahu hay'ah, tidak ada rupa. Ya. Semua-semua tu lah nafi, tidak kan. Lepas tu dia kata wa laisa minhu ay yajhala dhatahu adan, dia tidak jahil dirinya, kerana dirinya tidak ada apa-apa. Jadi itulah dia sebut.
Ini cara macam mana nak kenal Tuhan. Tuhan tadi dia tidak mengenali dan tidak boleh dikenali. Tapi macam mana kita nak mencapai ma'rifah, nak mencapai hakikat, kan dia sebut hakikat, kan hakikat tu maksudnya Tuhan lah, kan bila dia kata macam mana nak mencapai hakikat, nak mengenali hakikat, kan macam mana kita nak kenal Tuhan yang tak boleh dikenali ni. Dia sebut kesimpulan daripada ini, dia kata keluar daripada hukum jasad. 40 hari suluk, jangan makan daging gitu. Tu keluar dari hukum jasad lah. Jangan bercakap dengan orang duduk dalam kelambu, kan uzlah, asingkan diri, kan tak makan daging, tak bercakap dengan orang, kan duduk seorang-seorang, kan menjalani kehidupan kerohanian, kena menyerupai roh. Roh tak makan, tak minum, tak kahwin, tak apa, kan kena tinggal semua-semua tu. Meninggalkan segala yang berbentuk fizikal dan duniawi. Apa yang bentuk fizikal, duniawi, tinggal. Lepas tu kalau kita tengok dalam kitab sufi, contoh macam siapa nama tu, Tok Guru Abdul Wahab Syarani, kan seorang dia kan telanjang, kan di mana-mana pun telanjang, bagi khutbah pun telanjang. Maksudnya pakaian sebahagian daripada dunia. Macam ajaran Jain. Kat India kan ada ajaran Jainisme. Jain tak pakai apa. Dia punya sami dia tak pakai. Dia hanya berbalutkan udara. Kan? Umur i'tibariyah. Okey. Tapi bukan semua lah tak pakai baju, tapi bagi dia kita kena tinggal lah. Kita tak boleh ada perasaan terhadap keduniaan. Jadi dunia ni adalah benda yang tak bagus, kan, tak ada apa dan sebagainya. Proses meditasi, terji, suluk, dia kena pergi meditate, duduk diam-diam, hanya fokus kepada Tuhan. Jadi bila dah meditate, dia akan menyaksikan Tuhan menerusi jiwa dan ruh. Dia akan nak saksi, musyahadah. Dia akan nampak, dia tak perlu kenal, terus tengok je, kan, bersatu dengan Tuhan. Last sekali bila dia mati, dia akan, roh dia akan balik ke bapa dia, masuk balik dalam Tuhan. Okey. Dan ini menarik. Bila nak baca ini, sebab tu kita baca Matalibul Aliyah, kan, baca Matalibul Aliyah dia, kan. Lepas tu bila baca ayat Fakhr Razi ni, pasal apa macam macam sama, macam sama, kan. Fakhr Razi kata manusia pada permulaan mereka hanya bergantung kepada panca indera yang zahir sebelum mereka pergi kepada ruh. Fala gharwa in kana al-hissiyat hiya awwalu shay'in yatalaqawna. Memanglah benda-benda pertama dia kata nampak ialah benda yang bersifat material. Tapi dia kata kebanyakan orang akan berhenti dekat material ini, kan. Dia tak pergi kepada ruh. Tapi dia kata ada peringkat kedua. Dia pun naik daripada dunia sedikit, dia pun pergi kepada mencari yang lebih aslah, lebih baik. Tetapi dia pun juga tak sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Ada peringkat yang ketiga, iaitulah peringkat ar-rijalur rabbaniyin zawil qudratil fa'iqah wal basaril hadid. Pandangan mata besi yang boleh tengok tembus. Innahum syahadul baha'a fil mala'il a'la. Mereka menyaksikan keagungan yang maha indah di peringkat tertinggi. Bima huwa ladaihim ka'annahu an-nadharu ats-tsaqi fartaqau ila 'alamir ruh. Mereka naik ke alam ruh. Wa ka'annahum fawqa suhubil ard, seolah mereka melintasi awan-awan langit. Dan mereka akan berkekal di sana, melihat daripada arah tinggi kepada dunia. Dan tidak ada akan seronoklah mereka tinggal di sana. Dia kata tinggal dengan Tuhan itu, kan. Tetapi dia kata nak sampai ke makam ini, man kana al-'ishqu min tab'i, siapa yang sentiasa rindu. Inilah rindu tadi, konsep rindu, kan. Jadi kita ni kena rindu ishq, bukan rindu. Ishq ni apa? Asyik. Orang Melayu panggil apa? Dalam cerita Penujuh Buat Belalang tu dia panggil apa? Angau. Kita ni kena angau dengan Tuhan, kan. Tapi angau ni penyakit. Macam sebab tu dia pun suka dengan Majnun Laila, kan. Majnun Laila ni nama dia Qais. Okey, tapi orang panggil dia Majnun Laila, si yang gilakan Laila. Dia tadi macam tak betul, kan. Amurru bid diyari Laila, kan, pegang apa?
pegang dinding rumah Lela pun rasa dia pun suka syiar dia pasal dia pun anggap macam itulah kita dengan Tuhan. Jadi kita kena angau cari Tuhan. Jadi dia akan hidup berkelana, berjalan, cakap seorang-seorang. Itu dia panggil majzub. Kan majzub. Dia kena tarik, akal dia sudah kena tarik. Jadi dia sudah angau dengan Tuhan sampai tak boleh fikir. Okey. Dan benda yang sama disebut oleh Plotinus ni lebih kurang samalah makna dia. Tinggal daripada. Okey, kita pergi kepada perkembangan dan pengaruh Neoplatonism. Okey, Neoplatonism ni mula-mula dia masuk kepada Kristian. Kita tengok pada abad ke-4 Masihi, Marius Victorius telah menterjemah karya Neoplatonism untuk menjustifikasikan Trinity. Of course lah. Ketiga kan? Satu bapa, roh dengan jiwa. Itulah dia. Sebab tu orang Kristian lukis Holy Spirit tu burung. Lepas tu orang Sufi akan ambil burung juga, burung pingai. Dia pun burung pati. Duf. Kan? Masa Nabi Yahya baptiskan Nabi Isa ke dalam sungai Jordan River. Kan? Lepas tu tengok burung merpati turun. Hadza ibnul wahid. Kan? Gitulah konsep dia. So, Marius Victorius melihat, Plotinus punya ajaran ni, inilah cara kita nak merasionalkan Trinity. Ini dia mula. Dan kemudian Agustin ni besar ni. Kan? Agustin ni kita nak kata dia macam apa? Tapi dia besar lah. Dia kira father of the churches yang besar, yang mempengaruhi ajaran Kristian. Juga memasukkan Platonism. Kemudian Boethius akan tulis Azzaul Falsafah, dan dia akan pasal dia kena tangkap, kena hukum bunuh. Jadi dia akan buat satu dia tulis buku dalam bentuk dialog. Okey, tapi dia memasukkan ajaran Neoplatonism. Dan semakin sebati sampailah kepada, dan kita tengok tarikh dia. Okey, Boethius 450-525, dekat-dekat dengan kelahiran Nabi SAW. So Kristian sudah sebati. Kemudian kita tengok Yohanna Scott Origen, Thomas Al-Aquini, Mr. Eckhart. Okey, kita tengok yang Yohanna Scott Origen ni 800-877 Masihi. Ini sudah lepas fasa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Okey. Thomas Aquini apa semua ni sezaman dengan Ibn Taymiyah apa semua. Abad ke-13 Hijrah. Okey. Jadi ajaran Kristian Greek juga menerima pada abad ke-6 dan 7 Masihi ajaran Plotinus. Jadi Kristian ini mereka lah nanti yang akan berdebat dengan ahli kalam. Kita tahu. So ahli kalam pada awalnya bila mereka bertemu dengan Neoplatonism, bukan dengan ahli falsafah tapi dengan Kristian, menerusi orang Kristian. Daripada orang Kristian dia pun mula kenal nama Aristotle disebut, nama sekian disebut. Selain daripada faktor pengaruh, mereka yang menganut ajaran ini masuk Islam juga pada zaman itu. Okey. Dan kalau kita tengok pula ke dalam Islam, macam mana dia masuk? Ajaran Neoplatonism macam kita sebut tadi mula dilihat jelas pada ajaran Jaham Ibn Safwan, pada konsep Tuhan dia sebagai Allah la syai'. Kan? Bila dia kata Allah macam ruh, hujah Jaham Ibn Safwan Allah macam ruh. Itu hujah dia. Dan tengok Imam Ahmad. Imam Ahmad kata apa? Dia kata hujah Jaham adalah hujah golongan heretics of the Christians. Ya itulah Neoplatonis. Pasal mereka masa itu dianggap sebagai golongan yang masih lagi dalam fasa penerimaan, penolakan. Jadi golongan yang Kristian yang menerima Neoplatonism ni macam kita lah juga. Mereka ni macam ahli kalam, so mereka ahli bid'ah. Kan? Mereka macam Mu'tazilah kita lah masa tu. Pada pandangan orang Kristian yang masih lagi mengekalkan ajaran berdasarkan kitab ataupun ajaran Pope ataupun Sinod. Kan? Jadi Imam Ahmad walaupun dia tak kenal nama Plotinus, tapi dia sedap benda tu. Kan? Tak penting nama dia tu, tapi penting ajaran tu dia kenali. Kan? Ajaran tu dia kenali.
Pertemuan Islam lawan Kristian menjadi jambatan menghubungkan pemikir Islam dengan falsafah Neoplatonism dianggap sebagai falsafah Aristotle. Of course, mereka anggap ini adalah Aristotle. Khadhim Abdul Jabbar pun akan kutuk Aristotle. Dia kata Aristotle ni bodoh, tak percaya Musa apa semua. Dia akan kutuk Aristotle. Kan? Tapi ialah ajaran tu ajaran. Walaupun ada kitab-kitab Aristotle yang memang diterjemah. Kitab Aristotle yang diterjemah ialah Maqalatul Lambda. Book of Lambda. Book Lambda daripada metaphysics. Itu yang dianggap betul ajaran Tuhan. Itulah al-muharrikul ladzi la yataharrak, penggerak yang tidak bergerak. Dan itu yang akan disyarahkan. Tapi yang lain yang dianggap lepas tu mereka anggap Aristotle ni ada kitab yang lebih tinggi daripada Lambda, iaitulah Usulujia Aristotle, yang mana hakikatnya dia adalah tasu'at. Ingat. Terjemahan karya Plotinus kita dah tengok tadi dengan judul Teologi Aristotle abad ketiga Hijrah 9 Masihi. Sebab Al-Kindi hidup 800-870 Masihi. Zaman fitnah khalqul Quran, zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal wafat 855. Zaman dengan Al-Kindi 241 Hijrah. Setahun selepas Ibn Kullak. Ibn Kullak wafat 240. Dan beliau mula menyaksikan pengaruh Neoplatonism dan menyanggah secara jelas konsep Tuhan. Masa dia rad, bila dia kata wahid, konsep wahid tak sama dengan yang Mu'tazilah ataupun Jahmiyah pakai tu, tak sama dengan Al-Quran punya konsep wahid. Itu jelas menjawab Tuhan. Bila Imam Ahmad pakai ayat zarni wa man khalaqtu wahida, kata ni wahid dalam konsep Quran. Ada mata, ada sifat banyak. Maksudnya bersifat banyak tidak menafikan Esa. Sebab Mu'tazilah dan Jahmiyah konsep dia bila ada lebih, bila ada sifat aja dia sudah murakkab. Sebab dia tersusun daripada wujud dan mahiyah. Tersusun daripada ada dan esensi. Kan? Contoh kita manusia ni hayawanun natiq. Hayawanun natiq dengan kita mana main dulu? Kan? Jadi kemanusiaan tu ada dulu ke ataupun individu manusia ada dulu? Jadi dalam konsep Plato tadi, kemanusiaan tu ada dalam akal kuli. Kan? Dalam akal kuli tadi tu ada. Sebelum dia masuk menjelma ke dalam badan-badan kita ini. Jadi hakikatnya kita ni walaupun banyak, tapi roh satu saja. Kan? Jadi sebenarnya saya bercakap dekat saya. Jadi kita ni cermin. Itulah pasal. Kan orang sufi kan suka cakap kita kan. Kita ni cermin. Jadi bila kita kena berbaik kepada orang, siapa kita kena buat, sebab orang tu adalah kita. Kan? Itulah maksudnya. Penyerlahan Neoplatonism paling nyata bermula pada abad keempat Hijrah 10 Masihi, menerusi gerakan Ikhwanus Safa wa Khillanul Wafa, the Brethren of the Purity. Ini penting. Dan mereka ni adalah gerakan bawah tanah. Dan ni gerakan ni special. Dia tak diketahui siapa dia, siapa orang dia, siapa ahli dia. Dia adalah very underground. Okay? Tapi mereka ni akan menerbitkan pamphlet, risalah. Dia panggil Rasail Ikhwanus Safa. Sekarang dia cetak dalam 4 jilid lebih kurang. Dan dia ada 50 risalah. Okay? Jadi mereka ni yang mula menggagaskan Neoplatonism. Dan disyaki mereka ni daripada Ismailiyah. Sebab itu Ismailiyah sangat menerima Ikhwanus Safa dan mereka menisbahkan Ikhwanus Safa kepada mereka. Okay? Tetapi kemudiannya Al-Farabi, dan Al-Farabi juga datang daripada keluarga Syiah Ismailiyah, akan pergi belajar falsafah dengan ada orang Kristian untuk guru dia. Okay? Jadi dia akan mengembangkan ajaran ini sehingga Majid Fakhri akan namakan Al-Farabi sebagai the first Neoplatonist in Islam. Walaupun Al-Farabi tak kenal Aflatun, dia tak kenal nama Plotinus, dia tak kenal. Dia hanya kenal Plato dengan Aristotle. Dia tak kenal Aflatun, dia tak kenal. Tak pernah sebut pun nama Aflatun dalam kitab dia. Kan? Apa saja pandangan Aflatun dia akan sebut ni Aristotle ataupun Plato. Dahsyat tu. Memang macam bisikan syaitan. Kan? Dan kemuncaknya ajaran Al-Farabi akan dikembangkan oleh Ibn Sina. Ibn Sina bukan anak murid direct kepada Al-Farabi, tak jumpa. Kita tengok Ibn Sina lahir 980, Al-Farabi wafat 950 Masihi.
Tak jumpa. Dia belajar sendiri. Ibn Sina medicine pun dia belajar sendiri. Dia bukan pergi masuk kolej perubatan ke apa, tak ada. Kan? Pasal zaman dulu perubatan ni benda yang macam Aisyah kan. Aisyah dianggap first doktor perempuan pertama. Aisyah belajar ubat macam mana? Bukan susah pun. Dia kata masa Nabi sakit tu, orang duk main, orang habaq ubat ni ubat tu. Jadi aku hafal semua ubat. Lepas tu orang duk bertanya Aisyah kan, kalau sakit ni ubat apa, sakit ni ubat apa. Sebab ubat ni based on tajribah, berdasarkan eksperimen. Eksperimen bukan mesti buat makmal ke apa kan. Jadi perkembangan dia sampai di kemuncak di tangan Ibn Sina, Abu Ali Ibn Sina, okay? Yang hidup pada abad ke-4 dan 5 Hijrah, abad ke-10 dan 11 Masihi. Dan Ibn Sina akan mempunyai pengaruh yang besar. Seperti mana Tok Guru dia Al-Farabi, Ibn Sina juga akan mendapat patronage, menjadi penasihat kepada Sultan dan menjadi Perdana Menteri. Ibn Sina ni PM ke berapa tak tahu lah. Kan kerajaan Bani Hamdan yang memerintah di Aleppo, Syria. Kan? Jadi dia ada pengaruh yang besar. Okey. Dan kitab-kitab dia akan dan dia ada anak murid yang ramai. Walaupun anak-anak murid juga tak famous. Anak murid dia yang paling setia adalah Bahmanyar. Tapi orang tak kenal Bahmanyar. Kan? Orang yang kenal yang datang lepas-lepas itu, yang bukan anak murid direct dia juga. Okey. Jadi pengaruh ajaran Ibn Sina sangat kuat. Especially fasa ini, kerajaan Bani Buih, kerajaan Bani Hamdan, kerajaan Bani Ubaid Al-Qaddah, kerajaan Fatimiyah. Kerajaan Fatimiyah telah mengasaskan satu institusi, nama dia Al-Jami' Al-Azhar Al-Sharif, itu untuk mengembangkan ajaran Syiah. Dan dia ada madrasah-madrasah, ada kolej-kolej yang orang pergi belajar. Jadi ajaran ni berkembang hebat. Dan bila datang kerajaan Seljuk Raya, the Great Seljuk Empire, Perdana Menteri dia, PM dia, tak tahu, tak ingat PM yang ke berapa. Nama dia Nizamul Mulk. Dia akan mengasaskan kolej-kolej, nama dia Nizamiyah. Kolej Nizamiyah. Dan di sini dia akan mengangkat tokoh-tokoh mazhab Syafi'i daripada aliran Asy'ariyah. Itulah Abu Ma'ali Al-Juwaini dengan yang kita dah bincang itu ni dalam kitab Ibanah, dan juga Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Maka Abu Hamid Al-Ghazali merasakan ancaman baru. Lepas tu kita kata di sini abad ke-5 Hijrah 11 Masihi, ajaran Ibn Sina menjadi dominan dan menjadi pencabar utama kepada akidah Islamiah. Setelah mana cabaran tersebut datang daripada luar, Kristian. Tokoh utama yang akan memalu genderang perang dan menaikkan panji jihad melawan Ibn Sina ialah Abu Hamid Al-Ghazali. So Abu Hamid Al-Ghazali menganggap Ibn Sina adalah Asyaitanul Akbar. Kan? Of course kan? Apa? Ada juga mesti berguru. Itu dalam ajaran ulama Asy'ariyah, bagi mereka mengenal Tuhan tak disyaratkan guru. Pasal kalau kita syaratkan guru, kita jadi macam Syiah Batiniyah. Mengenal Tuhan cukup dengan akal Tuhan bagi, fikir, tengok langit, tengok bumi. Itu disebut dalam kitab-kitab akidah Asy'ariyah yang awal. Nanti kita akan sampai, kita akan sebut. Asy'ariyah tak syaratkan guru untuk mengenal Tuhan. Sebab fitrah. Macam Ibn Taymiyah juga, Ibn Taymiyah tak syaratkan guru untuk kenal Tuhan. Untuk kenal Tuhan secara asas, nak kenal hukum hakam syariat, ya betul. Nanti dan ahli falsafah akan ada kitab nama dia Yahya Ibn Yaqdhan untuk menggagaskan teori tak perlu kepada guru ini. Sebaliknya orang berguru dia gambarkan dalam cerita Yahya Ibn Yaqdhan dan diterjemahkan oleh Ustaz Razif baru ni. Dia menggagaskan bahawa dalam cerita itu ahli falsafah nak bagi tahu, kata kenal Tuhan tak perlu kepada guru. Bahkan orang yang belajar dengan guru tak kenal Tuhan. Kan? Dia terbalik pula dalam buku tu. Jadi Al-Ghazali rahmatullahi alaih akan tulis kitab Maqasidul Fatwa. Dia akan pergi pula baca kitab-kitab Ibn Sina. Dia tak guru juga. dia baca kitab Ibn Sina. Sampai dia kata aku faham lebih daripada anak murid Ibn Sina. Walaupun dia tak berguru dengan Ibn Sina, dia tak berguru dengan anak murid Ibn Sina, dia tak ada sanad bersambung dekat Ibn Sina, tapi Al-Ghazali kata dia lagi faham daripada orang lain.
Hebat Al-Ghazali. Kan? Jadi sama jugalah. Kan? Jadi kalau Ghazali boleh faham Ibn Sina tanpa guru, siapa kita nak kena faham dengan mesti kena pilot talaqi dengan ulama Asy'ariyah yang dia pun tak faham akidah dia. Kan? Buang masa. Kan? Jadi Abu Hamid Ghazali akan tulis kitab dia yang masyhur Tahafut Al-Falasifah, The Incoherence of the Philosophers. Dan dia akan mengkaji. Abu Hamid akan buat satu benda yang ada sikit perubahan. Dia panggil in'itaf. Dia ada en route, dia ada detour. Sepatutnya dia nak lawan Ibn Sina tadi kan. Okey. Tapi dia buat kajian. Dia kata metafizik out. Tak ada pakai metafizik. Dia kata ni cerita pasal Tuhan, sifat Tuhan semua tak betul dia kata. Okey. Fizik, dia kata fizik okeylah, ada banyak betul. Perubatan, matematik, tak ada masalah lah kan. Takkan kita nak kata mesti nak ubat pun sesat. Betul lah, ubat betul lah kan. Dia cerita ubat kuat, ubat apa semua, betul lah kan. Bedah perut orang apa semua, dia bedah, dia tengok sendiri, dia belah perut kan. Itu dia kata ni mesti ni saluran apa semua, nak ubat penyakit gout apa semua kan. Lepas tu yang bahaya sikit ialah mantik. Okey, mantik. Sebelum ni Mu'tazilah melihat falsafah tak boleh pegang langsung. Pasal apa? Even mantik is not, tak boleh diterima. Mantik ni bahaya. Sebab tu kita kata Al-Baqillani ketika dia menggagaskan ilmu kalam Asy'ari, dia nak lawan mantik. Tapi Al-Ghazali kata mantik tak ada masalah, kita boleh terima dia. Jadi Al-Ghazali akan terima mantik walaupun dia buang metafizik. Dan dia tak sedar bahawa, dan ini tengok Ibn Taymiyah pun makan masa nak sedar. Ibn Taymiyah hanya akan sedar benda ni masa dia tulis kitab Ar-Radd 'ala al-Mantiqiyyin. Kan? Bahawa sebenarnya mantik itu di bawahnya ada metafizik. Dibina di atas masalah umur i'tibariyah tadi. Yang menjadi dia punya tunggangan dia, ataupun dia punya, dalam Islam putih dia panggil linchpin dia. Kan? Masalah the status of the ontological status of universals. Kan? Masalah kulliyat, wujud kulli. Kan? Jadi itu yang menjadi punca kepada kesalahan mantik Aristotle. Okey, mantik Aristotle. Dan Ibn Sina bila dia tulis kitab dia Al-Isyarat wa Tanbihat, dia menutupi kitab Al-Isyarat wa Tanbihat dengan satu fasal yang sikit tricky. Yang di sini rahimahullahu taala Abu Hamid Ghazali akan sikit tergelincir. Pasal apa? Macam kita sebut Neoplatonism, mereka menggagaskan Neoplatonism. Bagi mereka nak kenal Tuhan bukan dengan rasional, mesti dengan suluk. So di hujung kitab Al-Isyarat wa Tanbihat, Ibn Sina ajak cara-cara nak masuk suluk, cara nak kenal Tuhan dengan musyahadah, dengan penyaksian. Kan? Tasawuf lah, tasawuf. Okey. Maka dan ramai orang tak sedar bahawa Abu Hamid Ghazali bukan saja ambil mantik, dia terima tasawuf ni. Tasawuf Ibn Sina ni dia terima. Kan? Konsep-konsep itu dia akan cuba Islamizekan, dia cuba cari unsur-unsur Islam, dan itu yang dia akan gagaskan dalam kitab dia Mishkatul Anwar. Okey. So kalau Abu Hamid Ghazali gagaskan mantik dalam Mi'yar, dalam Mihakin Nazar, dalam Qistas, dalam Mishkat, dia akan terima gagasan tasawuf Ibn Sina. Kan? Walaupun dia tolak akidah Ibn Sina, of course Ibn Sina kata alam qadim, Ibn Sina tolak takdir, Ibn Sina tolak macam-macam benda lah yang tentang Tuhan, yang memang yang Ghazali kata 3 sebab ni wajib kafirkan dia, wajib kafirkan falasifah. Itu mengatakan alam ni qadim, tadi alam ni melimpah kan. Lepas tu apa, Tuhan tidak tahu kan, tak tahu apa tadi kan, tak tahu. Lepas tu apa nama masalah satu lagi dia lupa, ada yang ketiga tu adalah 3 benda dia sebut. Dia kata 3 ni wajib kufurkan, yang lain semua bid'ah dia kata. Tapi mantik dia terima, dan tasawuf dia terima. Tasawuf dia terima, kan. Jadi kita tengok Al-Ghazali berpindah tangan kepada Asy-Syahrastani. Asy-Syahrastani akan tulis kitab Musara'atul Falasifah, bergusti dengan falsafah, ahli falsafah, iaitu bergusti dengan Ibn Sina. Dia kata kat mukadimah.
Maksud aku al-falasifah, walaupun kalimah ni jamak dia kata, tapi maksud aku Ibn Sina seorang dia. Dia dahsyat. Dan akhirnya Fakhruddin Ar-Razi akan tulis syarah kepada kitab Al-Isyarat wa Tanbihat. Tapi syarah ni syarah untuk kritik dan lawan Ibn Sina. Tapi Fakhruddin Ar-Razi akan mengalami banyak luka-luka dalam perjuangan dia ini. Kesan penentangan, asalnya nak lawan, tetapi kesan dia bila Abu Hamid Ghazali menerima mantik Aristotle, membuka kepada penerimaan falsafah. Kemuncak penerimaan adalah pada Fakhruddin Ar-Razi, abad ke-7 Hijrah, ke-13 Masihi. Dia telah menerima konsep-konsep Platonisme ketimbang Aristotelisme semua. Kan? Berbanding. Dan ni orang tak guna berbanding, kita kena hidupkan berbanding. Lupa pula berbanding tu, kan? Berbanding Aristotelian. Dan dia akan sebut secara jelas dalam Al-Matalibul Aliyah, bahawa dalam konsep masa dengan tempat, space time, dan konsep wujud kulliyat, dia menerima al-muthul al-aflatuniyah, platonic forms ataupun platonic ideas. Kemudian datang pencerobohan Mongol, kejatuhan khilafah Abbasiyah akan menaikkan. Bila kerajaan Ilkhanid naik, dia ada satu mufti ulama yang dia lantik, ulama besar dia, iaitulah Nasruddin Tusi, Khawaja Nasruddin Tusi, okay? Yang dianggap sebagai saintis dan sebagainya. Tapi dia ni lah penyokong, pendukung besar Ibn Sina yang akan menjawab balik Ar-Razi dan mempertahankan Ibn Sina pada abad ke-7 Masihi, ke-13 Masihi, 7 Hijrah. Okay? Ini sebelum Ibn Taymiyah. Jadi kemuncak penerimaan bila berlaku zaman Ar-Razi, kita dapati bukan sahaja Ar-Razi. Di barat dunia Islam, di Andalus, wujudnya kumpulan ahli falsafah. Kita tahu Ibn Tufail dan juga Ibn Masarrah. Ibn Masarrah mengagaskan jamaah Al-Mu'tabirun, orang yang menyeberang daripada alam fizikal pergi ke alam ruh. Dan daripada kumpulan Ibn Masarrah datangnya Ibn Arabi. Dan Ibn Arabi, selain nama dia Ibn Arabi, dia dikenali sebagai Ibnul Aflatun, the son of Plato. Dan dikenali dalam dunia Islam hari ini sebagai Al-Syekhul Akbar wal Kibritul Ahmar. Syekh besar, belerang merah. Kenapa belerang merah? Kenapa belerang merah? Payah nak cari, mahal. Oh, bukan senang nak dapat orang macam Ibn Arabi. Jadi Ibn Arabi pula, dia akan lebih menerima Neoplatonism berbanding Ar-Razi. Dan Ibn Arabi ada surat hantar untuk pujuk Ar-Razi join tarikat dia, tapi Ar-Razi tak mau. Kan? Ibn Arabi akan menyerap sepenuh ajaran mistik Plotinian dan menerapkan ke dalam tarikatnya. Maka dikembangkanlah konsep kesatuan wujud yang tadi Plotinus kata al-wahid laisa bil asya' walakinahu al-asya' kullaha. Itulah wahid wujud, itulah maksudnya. Dan permulaan penerimaan ini hasilnya kerana Al-Ghazali daripada awal dalam kitab dia Mishkat. Dia yang membuka jalan. Itu Ibn Taymiyah kata. Al-Ghazali mungkin kalau dia dengar Ibn Arabi, dia pun akan kafirkan Ibn Arabi. Tapi dia yang buka pintu tu. Dia yang selak. Kan? Dengan konsep wahdatul syuhud dia dan sebagainya. Kan? Bila dia buka dan dia terima tasawuf Ibn Sina itu, dan dia anggap benda ni boleh disesuaikan dengan Islam, maka itulah yang membuka kepada orang terima tasawuf. Sebenarnya tasawuf apa? Tasawuf Plotinus hakikatnya. Tasawuf Imblicus. Kan? Dan Al-Ghazali kemudiannya mengalami krisis kewujudan, kita tahu. Dan dia pergi beruzlah di Baitul Maqdis. Dia tulis kitab Ihya Ulumuddin tu dekat Baitul Maqdis. Waktu 2-3 tahun lepas dia pun buat daurah baca Ihya dengan Syekh Al-Lakiti kita dekat Baitul Maqdis. Tapi online tapi kan baca dia buat, Allah alam. Tapi poin dia adalah Ghazali pergi uzlah. Pasal dia hilang keyakinan kepada ilmu kalam, hilang keyakinan kepada falsafah, hilang keyakinan kepada ilmu batiniyah, ilmu Syiah Ismaili. So dia kata ada 4 aliran dia. Satu, ahli kalam, ilmu kalam. Ilmu kalam tak dapat, dia kata. Ilmu kalam ni just untuk defend daripada musuh boleh. Tapi dia tak bawa kita kepada hakikat. Kita tak boleh kenal Tuhan dengan
ilmu kalam. Sebab tu ilmu kalam lepas Ghazali akan jatuh. Pasal bila dah kata tak boleh kenal Tuhan, jadi Ghazali kata orang awam jangan belajar ilmu kalam. Ilmu kalam tak bagi apa kenal Tuhan. Kan? Yang dah kenal jadi tak kenal. Kan? Jadi Ghazali akan tulis kitab Iljamul Awam an Ilmul Kalam. Lepas tu falsafah memang dah out dah. Lepas tu dia kata Batiniyah pun tak boleh, Syiah. Tinggal satu, Sufiyah. Dia kata Sufiyah yang betul. Jadi macam mana nak kenal Tuhan? Kena pergi sulu. Dan sebab tu nanti dalam Ihya, dulu mula-mula Ghazali tulis kitab Qanunut Ta'wil. Dia kata kalau nak tawil sifat Tuhan berdasarkan qanun kulli dia tu. Tapi dalam Ihya, Ghazali kata tak boleh takwil sifat. Kalau nak takwil, kena tunggu kasyaf. Siapa yang kasyaf, dzauq, dia dapat makna tu secara ilham, baru dia boleh takwil. Kalau tak dapat, tak boleh. Jadi dia akan tulis kitab Al-Maqnun bihi ala ghairi ahli. Kitab yang disembunyikan daripada yang bukan ahlinya. Sebelum tu, Ibn Rushd, nanti Ibn Rushd akan kritik Ghazali. Pasal dia kata Ghazali, Ibn Rushd dia kritik Ghazali kitab tahafud. Kan? Dia kata Ghazali mendedahkan benda yang tak sepatut dibawa kepada orang awam. Tapi dia tak tahu kata Al-Ghazali tulis kitab Al-Maqnun bihi ala ghairi ahli. Kan? Dan kitab tu sekarang ni ada tesis kaji satu ulama besar Malaysia ni lah. Kan? Semua orang kenal. Kan? Apa nama Al-Akiti punya tesis. Al-Akiti Al-Akbar, abang dia. Al-Ghazali kemudiannya menerima kebenaran tidak dicapai dengan perbincangan akal, tapi dengan pengalaman kerohanian. Jadi nak tahu, kena masuk suluk, kena ibadat, kena zikir, kena puasa dan sebagainya lah. Okay? Macam tu cara dia. Kemudian aliran Wahdatul Wujud diterima sebagai aliran perdana. Jadi Al-Ghazali menamatkan pencariannya terhadap hakikat dengan menerima tasawuf mistik bawaan Ibn Sina. Sementara itu dari awal lagi ahli kalam Asy'ariyah, macam kita dah sebut itu, memang menerima tasawuf sebagai part of the theology. Macam kita tahu bahawa Ibn Mujahid, anak murid Abu Hasan Asy'ari dengan Muhammad bin Khafiz Shirazi, adalah ulama besar Sufi, dan mereka adalah anak murid direct Abu Hasan Asy'ari. Maka dengan bawaan Al-Ghazali, tasawuf falsafi mendapat tempat dalam ajaran Al-Asy'ariyah. Ajaran Ibnu Arabi menjadi rujukan tunggal Sufisma menjelang abad ke-13 Masihi. Abad ke-13 Masihi ini adalah abad Islam datang ke Nusantara. Seperti dikatakan oleh Al-Attas, ajaran Ibn Arabi tidak menghadkan dirinya pada aliran teologi tertentu. Ibn Arabi, dia tak ada. Dia tidak menghadkan ajaran dia kepada aliran ataupun agama. Macam dia sebut dalam Fusus yang kita dah baca dulu. Dia pesan supaya jadikan qalbu kita ni sebagai jauhar yang menerima segala agama. Semua agama boleh menempel dekat kita punya qalb. Itu apa syair dia yang masyhur kan? Aku Muslim di masjid, Majusi di rumah api, Nasrani di gereja, agamaku agama cinta. Kan? Jadi semua benda boleh. Kan? Yang penting rindu, angang pada Tuhan, dan kita balik kepada Tuhan. Bukan Tuhan, Tuhan. Okey? Jadi disebabkan itu, dia tak ada masalah. Lepas tu kita tengok ajaran Ibn Arabi adalah ajaran tunggal yang dipegang oleh Syiah Imamiyah hari ini. Al-Khomeini pengikut Ibn Arabi. Sampai hari ini Iran pegang dengan ajaran Ibn Arabi. Asy'ariyah pegang Ibn Arabi. Maturidiyah pun Ibn Arabi. Kan? Bahkan sebelum kedatangan Syekh Muhammad Duha, ada satu orang ulama nama dia Ibrahim Al-Qurani, ulama mazhab Syafi'i, dan dia tok guru kepada banyak ulama Nusantara. Dan dia ni pengkagum atau orang yang menerima Ibn Taymiyah, tapi dia juga menerima Ibn Arabi. Bayangkan kan? Maksudnya dia boleh masuk ke celah mana pun Ibn Arabi ni. Okey. Jadi disebabkan itu, akhirnya bila dia menempel dekat Asy'ariyah, jadilah dia aliran perdana. Sebab masa tu Asy'ariyah adalah aliran perdana. Masa kita kata tadi, pasal dia madrasah nizamiyah menggagaskan akidah Asy'ariyah. Kemudian Ibn Arabi mendapat dukungan politik yang padu daripada Kesultanan Mamluk.
yang memerintah, yang memenjarakan zaman Sultan Mamluk tu. Sebab tu Sultan Pasai Aceh kan, sultan pertama dia nama Al-Malikus Saleh. Ambil sebenar nama Sultan Kerajaan Ayyubiyah kan, pengaruh kerajaan Mamluk tu mai kan. Jadi kalau kita tengok Mamluk ni orang Turki jugalah, orang Turki juga, pemerintah Mesir. Okey. Dan kita tahu bahawa sultan yang tangkap Ibn Taymiyah tu Bebas, bukan Zahir Bebas Jashankir. Dia ada tok guru dia. Tok guru dia anak murid Ibn Arabi. Dan dia macam biasalah, dia tak ludah tok guru dia, normal lah. Tok guru dia ludah dia, betul. Dia sapu dan sebagainya kan. Jadi pengaruh, bayangkan pengaruh. Tok guru ni sampai boleh ludah sultan. Kan? Dan sultan pula macam biasalah kan. Tum dia kena. Kan? Kalau sultan pun macam itu, bayangkanlah lain kan. Sultan Mamluk ni lah kan. Bebas Jashankir. Jadi dia yang akan, bila Ibn Taymiyah hantar surat dekat dia, teguk dia pasal Ibn Arabi. Hari tu dia marah tu, dia suruh tangkap Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah punya lah hantar surat tu, panggil dia tok guru apa semua. Tapi pasal Ibn Taymiyah teguk dia pasal ajaran Ibn Arabi tak betul. Nasihat dia. Terus dia suruh sultan tangkap Ibn Taymiyah. Mai ke Mesir, penjara di Mesir. Dan seterusnya Turki Osmaniyah. Turki Osmaniyah juga akan menggagaskan, bahkan sampai ke tahap mengajak kitab-kitab Fususul Hikam, Syarah Qaisari masalahnya, akan dijadikan dalam silibus pengajian sekolah-sekolah. Kemudian datanglah agama Islam ini ke bumi yang bertuah ini, tanah Melayu Nusantara. Berbetulan dengan kejatuhan Baghdad dan menyebarnya ajaran wahdatul wujud, Islam mula mengukuh. Kita tak kata dia datang, tapi mula mengukuh maknanya mula membentuk kesultanan, lawan dengan Majapahit, dengan Mataram. Okey. Jadi pada abad ke-13 ketika Ibn Taymiyah tengah ditangkap dan sebagainya, ketika itu di tanah Melayu ni tumbuhnya kesultanan. Dan kita dapati kalau ikut catatan batu nisan Al-Malikus Saleh Sultan Pasai bertarikh 1297 masih. Maksudnya dia mangkat tahun tu, maksudnya dia lebih awal lagi nama itu. Dan ada yang kata Malikus Saleh ni Malikus Saleh yang kedua, maksudnya sebelum tu Merah Silu lebih awal lagi. Kan Merah Silu hak jumpa cacing tepi laut betul jadi emas tu. Kan, lepas tu dia mimpi kan Nabi tum di mulut dia. Sedap-sedap mulut wangi tu mengucap la ilaha illallah. Kan, dia tak kata la hu, kata la ilaha illallah. Kan? Jadi itu cerita. Marco Polo kata 1292 Masihi, masa dia pergi ke Perlak, ada kerajaan Islam Perlak. Okey. Dan kerajaan Perlak ni orang ramai salah sangka dia kata kerajaan Perlak Syiah. Dia tak Syiah. Dia ajaran Ibn Arabi. Jadi tanpa ragu lagi para pendakwah Islam yang datang, bukan dating, datang dia ubah ni, datang ke Nusantara ketika itu membawa ajaran Ibn Arabi. Asalnya dia ajaran official, ajaran rasmi kerajaan. Kan Ibn Taymiyah dah menjawab masa ni. Kita Ibn Taymiyah tak boleh bawa macam ni sekarang. Kan iPad pun tak ada masa tu, nak apa? Kan? Anak-anak murid dia semua kena hambat, kena digan masa tu. Yang berkuasa masa tu siapa yang terima Ibn Arabi saja. Kan Ibnu Athaillah Sakandari, kan sezaman dengan Ibn Taymiyah tu kitab hikam, tengok orang Melayu kitab hikam. Hebat kan. Ibnu Ajibah kata kitab hikam ni kalau boleh baca selain Quran dalam sembahyang, kita baca kitab hikam. Kan kata tu. Dan mendapat sambutan girang para pemerintah. Ini satu kajian orang putih, bukan orang Melayu tulis, orang putih tulis. Dibentang dekat Istek bulan awal tahun. Dia kata masa itu ajaran Ibn Arabi diterima sebab Sultan Melayu masuk Islam, Sultan Jawa tak masuk Islam lagi. Sultan Jawa masih berstatus Dewa Raja. Sultan Melayu sudah hilang status Dewa Raja, dia sudah jadi manusia. Okey, daripada dulu dia Dewa Raja, jelmaan Siva Vishnu, sekarang dia manusia biasa. Kan? Jadi macam mana Sultan nak kekalkan daulat? Dan itulah Sultan adalah Al-Insanul Kamil, jelmaan Nur Muhammad.
Itu saja ajaran yang boleh menyelamatkan status sultan. Ha? Apa? Macam jemput lah anak Tuhan matahari ke apa kan. Macam sebab boleh tanya sebut ajaran daripada Firaun. Firaun adalah jelmaan anak kepada Amun-Ra, kan, Tuhan matahari. Ini dia kitab yang sampai dekat kerajaan Perlak, dibawa oleh Syekh Abdullah Arif. Dan berjudul Bahrul Lahud. Ni ada jual dekat Pustaka Mukmin dah ni. Kita tengok. RM6, RM7 harga dia. Nama dia kitab Bahrul Lahud, ni kitab paling awal. Paling awal. Dan Bahrul Lahud ni mengajak belum martabat 7, tapi dia mengajak wahdatul wujud. Jadi sebab tu pengkaji sejarah yang tak berapa faham selok belok teologi, dia kata kerajaan Perlak ni Syiah. Bukan Syiah. Malah kalau dia tengok Syiah sekarang, Syiah lah masa tu Jakim tak terima Ibn Arabi kan. Bukan Jakim macam sekarang kan. Masa tu orang Melayu tak tergambar orang Melayu ni Ibn Arabi. Masa Jakim semua kata tak boleh sesat dan sebagainya kan. Jadi kerajaan Perlak ni sebenarnya dia bukan Syiah, tapi dia berpegang kepada wahdatul wujud. Ni kitab nama dia Bahrul Lahud, Lautan Ketuhanan. Ada dibawa oleh Syekh Abdullah Arif. Dia kata Syekh Abdullah ni datang sekali ke Perlak, dia bawa main kitab ni. Ada yang kata dijunjung daripada pantai ke istana. Ini satu lagi kitab Tuhfah Al-Mursalah ila Ruhin Nabi ataupun ila Nabi. Ini lewat sikit. Yang ni kitab martabat 7. Martabat 7 asalnya ditulis dalam kitab ni oleh Muhammad bin Fadlullah Burhanpuri, orang ulama India di Mekah. Tapi martabat 7 tak famous di tanah Arab. Kitab ni dibawa mai ke tanah Melayu, disambut dan mendapat sambutan yang hangat lah. Tak tahu pasal apa, mungkin sebab angka 7 ke apa ke, tak tahu lah. Tapi mungkin senang nak faham. Okey, pasal martabat 7 senang tengok. Martabat 7 mula dengan ahadiyah, la ta'ayun. Tuhan tadi Tuhan tak ada apa, simple. Kemudian dia menjelma jadi wahdah. Wahdah keluar Nur Muhammad. Iaitulah tadi roh melimpah daripada Tuhan jadi roh. Kemudian martabat wahidiyah, ini akal. Kan, yang diperkata qalam. Kan, dia terjemahkan akal sebagai qalam. Kan, sebab qalam tu tulis semua benda kan. Ini dia lah, dalam tu lah dia kata form tu, alam misal tu. Kemudian alam arwah, lepas tu ruh, jadi ruh turun pi alam misal, turun mai ala ajsam, lepas tu jami'ah. Jami'ah ni apa? Kita lah manusia Adam. Sebab Adam dan jami'ul jami'ah ialah hakikat Muhammadiyah. Lepas tu berjanji kata wa usalli wa usallim ala nuril mawsuf bit taqaddum wal awwaliyah. Dan aku selawat dan salam ke atas cahaya yang qidam lagi awal. Kan? Al-muntaqili fil ghurari fil ghuril karimi wal jibah, yang berpindah-pindah dari satu bapa ke satu bapa. Kan? Itu Nur Muhammad lah. Jadi diperkatakan Nur Muhammad bila lahirnya Nabi Muhammad, kan, falamma aradallahu izhara haqiqatahu al-muhammadiyah. Nampak? So berkali tak kata bila Aminah sakit nak beranak, tak tak. Apabila Allah nak menzahirkan hakikat kemuhammadannya, bukan hakikat Muhammad, hakikat kemuhammadannya dia lah. Jadi bila Tuhan nak keluar daripada na'udzubillah ta'ala Allah qawlin uluwan kabira, maksudnya nak keluar daripada perut Aminah kan, nak menjelma mai ke dunia kan. Jadi turunlah Asiah dengan Maryam apa semua kan. Itu. Betul kata falamma arad izhar haqiqatahu ataupun hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah ni Nur Muhammad lah. Yang dulu kita belajar titik bar tu kan, ingat tak? Itu saya tak ada lagi. Kalau kita syarah kitab Ibn Utsaimin tu, mukaddimah tu. Lepas tu alam ajsam, betul jami'ah. Lepas tu nak balik ke Tuhan kena menaik lah, kena menaik. Kena naik balik ke atas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Bohong gila. Ayat tu, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan, pemilikan kita. So ini ajaran martabat 7. Jelas dia adalah ajaran Plotinian, ajaran Neoplatonism. Dan memang ada kajian khusus yang dibuat oleh Syekh
Ad-Dustari, pensyarah di Aqidah di Riyadh, Musyrih Tafsir Ustaz Zakwan, dia tulis masalah ni, bahawa Nur Muhammad ni adalah Al-Aflatuniyah Al-Muhdasah, Neoplatonism. Kata. Sebab tu tengok Buya Hamka kata sebagai penutup, dia kata teranglah bahawa Islam tersiar di Indonesia demikian pesat. Indonesia Nusantara lah, bukan Indonesia saja. Kerana sesuai Islam cara tasawuf itu dengan jiwa bangsa Indonesia, sesuai dengan jiwa. Iaitu Islam memuja kubur, Islam memuja wali. Dan demikianlah nasib Islam pada abad-abad itu, bukan di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Memang Islam masa sampai itu macam tu. Kan? Kita nak kata memang masa Islam sampai ke tanah Melayu, Ibn Taymiyah dalam penjara. Kan? Lambat lagi ajaran Ibn Taymiyah nak sampai abad ke-18. Tu pun masa sampai kena halau balik. Kan? Belanda tuduh Wahabi. Kan? Dalam apa nama Buya Hamka kata, masa tu datang pendakwah daripada Mekah masa zaman Belanda. Lepas tu Belanda habaq dekat orang Melayu, dia kata ni orang Wahabi. Lepas tu dia halau balik Mekah. Kan? Nak tunggu nanti orang Melayu yang belajar di Mesir, belajar di Mekah, baru nak balik mai. Kan? Itu penentangan yang pertama dia terima ajaran Nur Muhammad ni di, kalau di Indonesia of course yang lawan ni pak dia lah, Hakka Haji Abdul Karim Abrullah. Hakka akan lawan dengan ulama-ulama tua di apa nama tempat Hamka tu, Minangkabau. Dekat Minangkabau, lawan dengan tarikat Naqsyabandiyah. Sebab tarikat Naqsyabandiyah akan berkembang besar di tanah Melayu. Tarikat yang akan datang tanah Melayu ialah Naqsyabandi, Syatari, Qadiri. Dan kita tengok ulama-ulama tarikat yang awal terakhir, Hamzah Fansuri, yang paling penting Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri tarikat Qadiri. Okey. Dia memang pegang fahaman wahdatul wujud. Kemudian disambung oleh Abdul Rauf Singkil, Syekh Kuala. Kan, dekat Aceh tu ada kubur dia panggil Syekh Kuala. Bukan Syiah Kuala. Dia kata ni kubur tu kan. Syekh Kuala, Syekh Kuala, Tengku Kuala. Kan? Itu Abdul Rauf Singkil. Dia yang akan kembangkan ajaran wahdatul wujud. Even bila datang Nuruddin Ar-Raniri, Nuruddin Ar-Raniri tidak lawan Ibn Arabi. Dia cuma melawan apabila ajaran Ibn Arabi itu dibawa kepada orang awam. Itu dia tak setuju. Sampai orang tinggal syariat, tak semayang, tak puasa. Pasal apa tak semayang? Pasal aku Tuhan. Yang ni dia lawan. Jadi Ar-Raniri kita kena faham. Even Al-Attas pun tak dapat tangkap. Pasal apa Ar-Raniri lawan dengan pengikut-pengikut Hamzah Fansuri. Kan? Sebab nanti dalam kitab dia, dalam kitab Sabilul Muhtadi dia akan sebut tidak sah salat berimamkan pengikut Hamzah Fansuri. Maksudnya dia kafir kan? Tapi kafir ni pasal mereka ni anggap syariat jatuh. Pasal bagi dia, walaupun kita dah sampai ke makam syuhud, tapi syariat tak ada jatuh. Kan? Itu pahaman Raniri. Jadi Raniri tak tolak wahdatul wujud itself. Itu kita kena faham. Jadi wahdatul wujud tak hilang. Kemudian bila datang Syekh Abdul Samad Palembang, barulah Syekh Abdul Samad akan bezakan tasawuf untuk orang awam dengan tasawuf untuk orang khawas. Orang awam ambil Ghazali, orang khawas ambil Ibn Arabi. Kan? Jadi barulah tersembunyi sikit wahdatul wujud tu daripada orang Melayu. Lama-lama orang Melayu pun makin lupa lah wahdatul wujud tu. Kan? Sampailah datang adik-beradik tu, dia ingatkan balik. Kan? Tazkir, memberi peringatan. Kan? Jadi itulah kita nak bagi tahu bahawa asal usul muassal ajaran itu adalah daripada falsafah Neoplatonism. Dan Neoplatonism ni memang dah ada unsurnya dalam ilmu kalam. Pasal apa ilmu kalam yang pada asalnya ilmu kalam tadi menolak wahdatul wujud. Ya? 200 orang ulama kita sebut fatwakan Ibn Arabi kafir. 199 semua ulama Asy'ariyah. Tolak Ibn Taymiyah seorang. Kan? Ada semua ulama Asy'ariyah. Bahkan Ibn Taymiyah, ada ulama Maturidiyah kafirkan Ibn Taymiyah. Pasal Ibn Taymiyah tak mau jazamkan Ibn Arabi kafir. Orang tanya Ibn Taymiyah, Ibn Arabi, Ibn Taymiyah kata aku tak berani nak kata dia
kafir. Pasal kita tak tahu dia mati macam mana, kok dia bertaubat. Masa Ibn Arabi ni dia tak gugurkan syariat, dia masih solat, masih puasa. Jadi Ibn Taymiyah tak jazam kafir. Satu orang ulama Maturidi disebabkan ini dia kafirkan Ibn Taymiyah. Bayangkan masa tu. Maksudnya Maturidi masa tu lebih ekstrim. Yalah, Maturidi sekarang pun Taliban kan. Tapi poin dia maksudnya kan, yalah, Maturidi, kalau kita tanya negara Maturidi, ada Taliban lah kerajaan Maturidi kan. Tapi poin dia, kita nak kata sampai ke tahap itu, begitu antinya golongan ahli kalam dengan Ibn Arabi kan. Kita tahu Al-Bulqini, Tok Guru Ibn Hajar sendiri keluarkan fatwa. Tapi perubahan tu berlaku dengan drastik di tangan siapa? Di tangan anak murid Ibn Hajar, di tangan Syekh Zakaria Nawawi. Syekh Zakaria Nawawi dia berubah daripada asalnya dalam kitab mazhab Syafi'i disebut sesiapa yang syak akan kekufuran pengikut Ibn Arabi maka dia kafir. Itu nas dalam Irsyad, dalam matan Irsyad. Matan Irsyad ni matan mu'tamad lah. Kalau Syafi'iyah di Yaman dia hafal matan Irsyad kan. Akan diperincikan kan. Jadi kata Ibn Arabi itu sendiri betul, tapi ajaran dia itu orang salah faham, jadi tak boleh sebar kepada awam. Bermula daripada itu akhirnya diterima kan, diterima. Ada kita tengok Ibnu Athaillah Sakandari daripada tarekat Syadziliyah ya, sampailah kepada kemuncaknya di tangan Abdul Wahab Syarani. Abdul Wahab Syarani akan defend, dia kata Ibn Arabi akidah dia akidah Asy'ariyah, tak bersanggah dia kata dengan akidah Asy'ariyah. Jadi dia akan start defend akidah Ibn Arabi. Jadi penerimaan Neoplatonism ni kita kata kemuncak dia di tangan Ibn Arabi. Jadi itulah yang kita nak sampaikan, adalah benda yang ringkas sahaja, sedikit dari sudut sejarah, bukanlah teologikal sangat. Kita tak jawab syubhat dan sebab Syekh Ibn Taymiyah kata lah, wahdatul wujud ni tasawwuruhu kafin fi ibtalih. Kalau hangpa faham tu hangpa tahu dia batil. Kata Ibn Taymiyah masa dia kena tangkap di Iskandariyah. Kalau kita tengok tadi, pertanyaan kan bermula di Iskandariyah. Akhirnya markas wahdatul wujud zaman Ibn Taymiyah adalah Iskandariyah. Dan kerajaan Mesir ni punya orang sufi ni, punya jahat, dia hantar Ibn Taymiyah pergi kena buang daerah di Iskandariyah dengan harapan pengikut Ibn Arabi akan bunuh Ibn Taymiyah. Sampai tahap tu. Tapi Ibn Taymiyah berdebat dengan Syekh Sufi besar lah dekat Iskandariyah. Bukan debat apa pun. Dia berkata, boleh tak tolong syarah kitab? Kami tak faham, dia kata. Kata hang ni faham semua benda kan, cuba syarah Ibn Arabi punya ajaran ni. Ibn Taymiyah syarah tegang macam ni, dia punya falsafah dia macam ni, maksud dia macam ni. Lepas tu yang anak murid ni balik nampak kata guru dia kan, Ibn Taymiyah syarah ajaran Ibn Arabi. Tapi kalau dia syarah ni, kalau betul hafiz kan, tok guru tu kata habis Ibn Taymiyah dah buka rahsia. Anak murid tu balik di depan Ibn Taymiyah mengucap kalimah syahadah lain. Dia kata kalau dah macam ni betul lah. Rupanya mereka selama ni tak faham kan. Pasal manusia dia suka benda yang dia tak faham kan. Nampak hebat. Apa yang kita tak faham kita nampak hebat. Lepas tu mereka suka guna jargon kan, istilah-istilah yang gempaknya kan. Macam ni kan kelas kita malam ni kan, Neoplatonism ni apa tu kan. Kita nak cerita benda simple je kan, benda yang kita dah tahu lah kan. Jadi orang manusia dia suka istilah kan. Jadi dia jadikan ukurnya dia ada rahsia, ada rumus, dia hampa tak faham dia cakap apa kan. Tapi sebenarnya tu nak apa, sebab tu Az-Zahabi kata kitab Fususul Hikam, kalau kita tak kata isi kandungan dia itu kufur, aku tak tahu apa lagi kufur dalam dunia ni kan. Sebab dia memang ajaran Plotinian, memang ajaran Neoplatonism sebiji-sebiji. Dan Neoplatonism ni kita kena ingat dia adalah ajaran pagan. Ajaran asalnya dia penyembah berhala. Ajaran asalnya kemudian diserap ke dalam Kristian
Lepas tu orang barat dan terima Ibn Arabi. Kan? Di barat sekarang apa nak masuk tarikat Sufi, Naqsyabandi ke apa pun, dia bukan syarat masuk Islam, masuk tarikat. Kan? Anna Marie Schmickel bukannya Islam bukan mati. Tapi dia dianggap syekhah dalam tarikat tasawuf Sufi, orang yang bertarikat, orang yang tasawuf. Tak masuk Islam tapi tarikat. Kan? Jadi bagi mereka apa salvation itu tidak mesti dengan agama, tetapi dengan mystical path, mystical journey, perjalanan yang bersifat mistik. Jadi kita dah jumpa Tuhan, selesai lah. Ibadat cara apa pun, ni hanyalah wasilah, ibadat tak penting. Dan itulah barat hari ini, dia nak menggencarkan balik ajaran Neoplatonism ni. Pasal apa? Pasal dengan cara itu barulah pluralisme, liberalisme itu diterima. Kan? Kalau kita baca kitab Abdul Wahab Syarani kan, dalam ajaran Abdul Wahab Syarani, liwat orang ni karamah. Karamah. Kan? Di antara karamah, satu tok guru, tok guru Tonggaru apa nama Sufi, tok guru dia sendiri, dia kata tok guru dia ni kalau nampak ada orang bawa anak lelaki cantik sikit, pok dia tu jadi beku, tak boleh buat apa. Lepas tu dia pergi terekam budak tu depan pok dia. Kan? Bagi dia ni karamah. Kan? Liwat kedai pun karamah. Kan? Dia kata ada satu tok guru tu, dia kata kedai gubernur apa tu? Dia tahan. Kan? Betul dia. Allah, dia pitoran dia kedai. Kan? Allahul musta'an. Karamah. Bayangkan. So bayangkan pada tasawur orang di ISBH tu karamah. Bukannya benda yang salah, sebab dia ada takwil. Dan liwat tu hanyalah amrun i'tibari. Kan? Hakikat dia apa kan? Kan tu ada orang Syiah Ismailiyah, tok guru dia kata semua benda dalam alam ni ada takwil. Lepas tu kedai sebelah dia keluar musim pengawan, kan, keluar dia punya tu kedai jantan. Dia tanya tok guru ni apa takwil ni? Kan? Adalah takwil dia nak mengawan lah. Tok guru dia kata, ni dah sampai masa untuk imam yang bersembunyi keluar. Dia kata, kalau ini ajaran aku tak mahu, dia kata tinggal ya. Kan? Takwil batin. Kan? Semua benda takwil. Kan? Kalau kau tengok tok guru kau minum arak, yakinlah ketika arak itu mencecah lidahnya menjadi madu. Nak tahu madu ke tak, tengok lepas tu siapa. Kan? Kalau dia terbang itu bukan madu. Kan? Jadi itu dia membodohkan akal. Sebab apa? Pada tadi sebab tu dalam psikologi moden kan, dia kaji masalah, dia panggil akal jumhur, akal orang awam bila dipegang oleh satu orang. Jadi tadi tengok Plotinus punya konsep, kita ni semua berkongsi satu jiwa yang sama. Jadi kita kena serah balik diri kita dekat akal tu. Tapi siapa akal tu? Tok guru tarikat tadi tu, dia yang dianggap pemegang akal kulli tu. Jadi kita ni semua kena pergi cabut otak ni, buang, pergi bagi dekat dia. Kan? Jadi tak ada dah realiti hilang. Realiti apa yang kita nampak dia ni semua bukan realiti. Kan? Realiti ni yang tahu siapa? Tok guru je. Jadi kita jangan tanya, man qala li syaikhihi lima lan yuflih abada. Siapa tanya tok guru dia kenapa, tak masuk syurga, tak berjaya sampai bila-bila. Kan? Selesai kadang macam tu. Siapa tanda tok guru, syaitan tok gurunya. Bila tok guru tu setan. Itu masalah dia. Kan? Tok guru tu setan. Itu jadi masalah. Kan? Dia kata hampa tak ada tok guru. Kita tok guru kita ada sanad. Kan? Sahih Bukhari kita ada sanad, Sahih Muslim kita ada sanad. Kan? Kita apa ada sanad? Kita ilmu kalam pun kita ada sanad. Kan? Jadi depa tak ada. Kan? Tok guru tu saja. Tok guru tu entah mai pada mana hal. Kan? Nak jadi wali bukan dengan cara ibadat juga. Jadi hilang akal kan? Buat benda yang bercanggah dengan syarak. Jadi itulah masalah dengan ajaran Neoplatonism ini. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullah al-'azim li wa lakum.